Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Petang pula kita bersiaran lagi ni ya. Sudirman Kamal, terima kasih. Okey. Kalai. Syamim. Kala Atemolam. Alang Aidil, Alang ada kat pejabat Fauziah. Megat Ikhwan, Muhammad Syamim, Sudirman Kamal, Nurmala Ahmad Johari, daripada Penang, Jasmida Singh. Petang-petang pula kita bersiaran dalam keadaan hujan agak lebat di Kuantan sekarang ni. Okey, Muhammad Syamim, kita ada juga Kamarul Hatta. Hatta, kau jangan call aku tengah live. Siapa tu? Legend, Zainuddin Mat Kiram, Tuan Yusri Haji Sawawi, Megat Ikhwan, Muhammad Syamim, Sudirman Kamal, sebagai Jasmine Singh. Okey, di kesempatan ini terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang sempat hadir dalam program yang kami aturkan ya, untuk program Gerak 98 yang baru ini kita jalankan di Kampung Seri Cempaka, Jalan Pantai Sepat, Kuantan pada 20 hari bulan baru ni. Alang Aidil, udah sikit pasal speaker tak bagi guna bilik mesyuarat yang lebih besar semalam untuk pembangkang di Parlimen. Baru ni Presiden Amanah pun ada keluar kenyataan ya, yang merasakan tidak puas hati bila ketua pembangkang dengan beberapa ahli-ahli Parlimen, kepada pembangkang yang datang ke Parlimen tidak diberi layanan sewajarnya sebagai seorang ketua pembangkang. Inilah ya, begitu teruknya kerajaan kita sehingga kan ketua pembangkang tidak diberikan layanan yang seadilnya, yang sewajarnya, yang sepatutnya diperoleh oleh seorang ketua pembangkang. Nampak semakin tidak bertamadun negara kita. Usahakan mereka nak adakan persidangan Parlimen, nak buka Parlimen untuk kumpulan pembangkang saja pun, ya, nak bermesyuarat, perjumpaan, itu pun mereka tidak boleh berikan layanan dengan baik. Ya. Kalau nak suruh buka Parlimen, lagilah dia takut. Ya. Dia cakap semua bilik penuh, sedangkan banyak lagi yang kosong. Itu kata Alang Aidil daripada Kuantan. Jasmine Saleh, lawan tetap lawan, dari Temeloh. Orang Temeloh ya. Hunter, salam reformasi, kata Hunter. Okey ya, soal di Parlimen, saya bersetuju dengan kenyataan Presiden Amanah Muhammad Sabu yang meluahkan perasaan tidak puas hatinya kerana nampaknya kerajaan memperlekehkan ketua pembangkang dan juga ahli-ahli Parlimen dalam keadaan mereka tidak ada mandat dan mereka tidak ada sokongan majoriti sekalipun. Mereka masih lagi ego dan sombong. Bayangkan ya, kalau kerajaan pintu belakang ini mendapat mandat yang penuh atau mandat yang banyak, yang ramai, hasil daripada jual beli shopping yang mereka jalankan ya. Sedangkan mereka dalam keadaan mereka tidak ada sokongan, walaupun 2-3 orang berjaya dibawa masuk, tapi maka masih lagi tidak ada kekuatan, tidak ada sokongan, tidak ada majoriti. Sebab itulah Parlimen sehingga hari ini masih lagi tidak boleh diadakan persidangan. Kalau persidangan Parlimen mereka takut untuk adakan, saya merasa pelik mengapa pula sampai peringkat pembangkang nak gunakan Parlimen untuk kumpulan pembangkang mengadakan perjumpaan, pertemuan pun mereka tidak memberikan tempat. Maknanya ketakutan tu teramat sangatlah di bawah kerajaan pintu belakang ni. Jadi ketidakadilan berlaku dan bawah kerajaan yang macam ini, itu pun disokong oleh parti lebay ya. Parti lebay ni katanya parti yang berasaskan kepada agama, berasaskan kepada Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas sebagai dasar mereka ya. Sedangkan kita tahu Islam itu prinsipnya, dasarnya adalah keadilan ya.
Islam itu dasar prinsipnya keadilan. Keadilan itu adalah menjadi tonjang kepada agama Islam itu sendiri. Tapi kalau dah keadilan tidak dapat diberikan kepada bukan kepada musuh, tetapi kepada ketua pembangkang yang peranannya betul besar di dalam satu parlimen di mana-mana negara sekalipun, ya, ketua pembangkang mendapat tempat yang istimewa sepatutnya di dalam kerajaan, ya. Kalaulah kamu takut untuk mengadakan persidangan, mengapa perlu takut kalau pembangkang sahaja berkumpul menggunakan dewan di parlimen untuk mereka mengadakan perjumpaan, ya. Kalau kamu takut dengan COVID, kamu rasa diri kamu dah cukup tua, takut dijangkiti COVID, ya, walaupun dah cucuk vaksin, tapi takut lagi, ya, masih lagi takut nak datang ke parlimen, seolah parlimen ini adalah tempat bersidangnya, ya, penyakit-penyakit COVID di dalam tu. Bapa-bapa COVID berada dalam parlimen, sampai begitu takut sekali, ya, wakil-wakil rakyat dalam Perikatan Nasional ini untuk hadir ke parlimen. Tetapi apalah salahnya, ya, mereka benarkan kepada wakil-wakil rakyat pembangkang yang berani hadir ke parlimen, ya. Apa yang perlu takutkan? Jadi sebenarnya bukan masalah COVID, sebenarnya adalah masalah, ya, bimbang sekiranya terpaksa juga mereka lakukan persidangan parlimen kerana Ketua Lui Tuanku pun menyatakan bahawa dalam darurat ini persidangan boleh saja diadakan, ya. Tetapi tidak dipandang berat oleh Perdana Menteri, tidak dipandang berat oleh kerajaan pintu belakang ini. Jadi di situ kita pun dah tahu betapa tidak ada maruah dan tidak ada moralnya kerajaan yang ada pada hari ini, dan ianya disokong oleh sebuah parti yang menggunakan Islam, ya, menggunakan Islam sebagai kononnya, ya, sebagai perjuangan mereka. Sedangkan apa yang mereka lakukan amat jauh daripada prinsip Islam itu sendiri. Kalau kita ikut prinsip Islam ini, keadilan itu harus diberikan bukan kepada pihak kita, bukan kepada kumpulan kita, tetapi juga kepada mana-mana pihak. Apatah lagi dalam negara kita yang mengamalkan amalan demokrasi, sepatutnya keadilan itu diberikan sama rata. Kalau kamu takut untuk nak datang ke parlimen, mengapa kamu harus halang ahli parlimen untuk datang ke parlimen? Rakyat lantik mereka, rakyat pilih mereka, rakyat undi mereka untuk datang ke parlimen, buat kerja untuk menentukan, ya, menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Tetapi kalau kamu sendiri nak makan gaji buta, nak makan allowance buta, tak mau datang ke parlimen, mengapa harus kamu halang ahli pembangkang yang nak datang ke parlimen, ya? Ini tak betul. Shah Samsudin, kerajaan PN bacul dan penakut katanya. Bila dah belakang mana ada jalan katanya. Itu just and you, ya. Kata Alang Aidil, tak payah cakap pasal dia ada sokongan atau tak. Kerana semua orang tahu dia tidak ada sokongan. Kita cakap je pasal sidang parlimen, pasal keperluan pelaksanaan darurat, serta darurat apa sebenarnya yang dilaksanakan sekarang ini. Yang sebenarnya tidak ada darurat. Saya pun tak tahu di mana akta darurat ataupun keperluan darurat di dalam mengatasi masalah COVID. Kerana kita sudah ada SOP COVID yang cukup mencukupi, ya. Sudah cukup. Bahkan berlebih-lebih pula, ya. Sampai denda dinaikkan dan sebagainya, ya. Dan saya tak tahu bagaimana darurat boleh dikatakan. Derma baru ini ada kenyataan daripada seorang pemimpin PAS mengatakan tahun 60-an dulu darurat sampai 2 tahun parlimen tak sidang. Nampaknya jelas, ya, mereka ahli parlimen ini tidak membaca sejarah dan juga fatwa-fatwa ataupun fakta-fakta, ya, yang sebenar. Seperti mana kata Taqiyuddin Hasan, dia kata darurat tahun 1969 dulu parlimen tidak bersidang selama 2 tahun, ya. Jadi dia seolah-olah nak bayangkan penggantungan parlimen pada darurat 2021 ini sama seperti darurat 1969, sedangkan jauh bezanya umpama langit dan juga bumi, ya. Tahun 69 darurat diadakan disamakan dengan darurat yang dicipta pada tahun 2021. Jadi yang itu di situ saja pun sudah cukup kita bayangkan bagaimana pemikiran pemimpin-pemimpin, menteri-menteri
yang ada dalam kerajaan Perikatan Nasional ini. Bagaimana dia nak memperbodohkan rakyat, ya, nak menyamakan darurat pada zaman 60-an dengan darurat yang dicipta sewaktu COVID ini, semata-mata untuk menghalang persidangan Parlimen. Okey. Turut bagi komen kat sini Datuk Seri Fauzi Abdul Rahman. Saya dah tak boleh cakap dah, Datuk Seri Fauzi ada kat sini kan. Seorang tokoh hebat, ya. Seperti mana yang saya sebut tadi, saya mengucapkan dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada gerakan yang sudi hadir dalam program pelancaran gerak 98 Negeri Pahang yang kita adakan pada 20 hari Sabtu yang lalu, 20 hari bulan. Kehadirannya amat memuaskan dan kehadirannya seperti mana yang kita sasarkan, di mana kita mengetahui SOP yang dikeluarkan, iaitu sebarang penimbunan melibatkan ceramah umpamanya tidak boleh lebih daripada 50% daripada kawasan yang ingin kita adakan program. Dan alhamdulillah, ya, kita menghampiri 100 tetamu, ya. Saya mensasarkan hanya 50 dan kita letak kerusi di tempat ceramah pun dalam 60 kerusi, ya. Semuanya penuh kerusi. Kemudian di belakang-belakang tu ramailah yang berdiri dan saya jangkakan amat sesuai dan tepat sekali kita mematuhi SOP yang dikeluarkan. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah kepada rakan-rakan dan saya minta maaf kerana tidak dapat mempromosikan dengan lebih meluas, ya, pelancaran tersebut, kerana saya bimbang sekiranya kehadiran melempah daripada ruang pagar di rumah di tempat yang kita adakan program, ya, di rumah Haji Mazlan, dan sekiranya melempah keluar bermakna kita terpaksa batalkan program kerana malam itu kehadiran anggota petugas keselamatan yang memantau sepanjang program, dan saya mengucapkan terima kasih kerana tidak ada sebarang masalah yang timbul, tidak ada provokasi dan sebagainya, dan ianya berjalan dengan begitu baik dan lancar sekali. Cuma sedikit gangguan live kita pada malam itu, ya, kerana masalah internet tersangkut-sangkut, ya, dan terputus dan sebagainya lah. Jadi itu sajalah masalah yang kita hadapi pada malam tersebut. Dan Gerak 98 Negeri Sembilan juga mendapat ucapan tahniah dan syabas daripada Ketua Gerak Nasional Datuk Izzah Muhammad Noor, yang menyatakan bahawa beliau amat berpuas hati dengan program yang kita adakan, apatah lagi melihat beberapa ketua cabang sendiri hadir, ya, memberanikan diri hadir di dalam program pada malam tersebut. Jadi hasil kerjasama rakan-rakan, ya, telah berjaya membantu kami mengadakan program berkenaan. Okey, di dalam program tersebut juga saya sempat berkempen, ya, saya sempat juga berkempen kepada semua cabang-cabang keadilan di seluruh Malaysia, khususnya lebih-lebih lagi lah cabang-cabang di Negeri Pahang ini, supaya kita tidak melupakan bahawa satu perkara yang penting yang harus kita bawa di dalam mesyuarat cabang tahunan kita, ya, yang telah pun bermula. Ada beberapa negeri, beberapa cabang telah pun memulakan dan diberikan tempoh sehingga awal Mei, ya, tempoh tamat untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan cabang. Dan bagi cabang saya di Paya Besar akan diadakan pada 4 April, ya. Dan pada 27 Mac ini saya akan meresmikan mesyuarat agung tahunan cabang di cabang Rompin, ya, insya-Allah pada 27 Mac ini. Pada 4 April cabang saya sendiri akan mengadakan mesyuarat agung, dan pada 4 April itu khususnya di Kuantan boleh dikatakan banyak cabang mengadakan mesyuarat agung tahunan serentak. Jadi di sini saya nak ambil kesempatan, saya ingin mengingatkan, ya, kepada rakan-rakan daripada cabang-cabang di seluruh Kuantan, di Pahang, ya, seluruh Pahang, Negeri Pahang, di semua 14 cabang. Saya ingatkan satu perkara yang penting untuk kita bawa dan bincang dalam mesyuarat agung tahunan cabang adalah usul tentang perlu atau tidaknya, ya, Parti Keadilan khususnya untuk menerima kerjasama dengan Dr. Mahathir Mohamad. Ya, sekarang ini masih lagi belum jelas,
ya, Pakatan Harapan menolak secara mutlak ataupun menerima secara mutlak tentang Mahathir Mohamad ini. Ya. Kenapa? Kerana masih lagi di kalangan kita pimpinan Pakatan Harapan yang masih lagi menyebut-nyebut, ya, mengigau-ngigau akan nama Mahathir Mohamad ini. Jadi kalau parti lain tidak berani membuat keputusan yang jelas, jadi kita harap Parti Keadilan, parti yang selalu melaungkan reformasi lawan tetap lawan ini, ya, di peringkat akar umbinya hendaklah berani membuat keputusan, iaitu hentikan sebarang bentuk kerjasama bersama dengan Mahathir Mohamad. Maksudnya janganlah sesekali, ya, Keadilan menerima Mahathir Mohamad itu berada di dalam Pakatan Harapan. Ya. Kalau parti lain ingin membawa Mahathir Mohamad, ya, itu bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita, terpulang kepada mereka. Kalau mereka yakin dengan keikhlasan Mahathir Mohamad, kalau mereka boleh memaafkan lagi dengan pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Mahathir Mohamad, itu terpulang kepada mereka. Bagi keadilan, kita perlu tegas, seperti mana kita pernah tegas apabila kita menerima Mahathir Mohamad masuk ke dalam Pakatan Harapan, dan kita pegang dengan prinsip, ya, bahawa Mahathir itu adalah Perdana Menteri sekiranya kita berjaya ke Putrajaya. Ya. Kita pegang janji itu, ya, kita lupakan segala-galanya tentang Mahathir Mohamad, kita angkat dia naik untuk jadi Perdana Menteri. Ya. Begitu sekali kita pegang, ya, pada awal untuk menerima Mahathir Mohamad ini. Dan pada kali ini saya mengharapkan kita juga berpegang dengan teguh bahawa tidak lagi perlunya kehadiran Mahathir Mohamad ke dalam Pakatan Harapan. Jadi kalau ada rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan yang mengatakan keadilan seolah-olah ingin menjadi abang dalam Pakatan Harapan, ini bukan masalah abang, ya, ini bukan masalah abang, kerana kalau keadilan membuat keputusan menolak Mahathir Mohamad dan sekiranya ada parti lain menerima Mahathir Mohamad, ya, itu terpulang pada mereka. Bahkan kalau mereka nak angkat Mahathir sebagai presiden parti mereka pun, itu hak mereka. Ya. Jadi keadilan, saya sekarang ini cakap atas nama keadilan. Dan saya mengharapkan ahli-ahli di akar umbi untuk terus, ya, membawa usul ini ke dalam Masyarakat Agung Tahunan cabang masing-masing. Ya. Di dalam usul itu haruslah menekankan dan juga mendesak bahawa Parti Keadilan tidak perlu ataupun Parti Keadilan harus menolak sebarang kerjasama bersama dengan Mahathir Mohamad. Ini sahaja caranya kita menunjukkan bantahan kita. Ini sahaja caranya untuk kita menyatakan bahawa keadilan tidak lagi boleh dipermainkan, ya, dipersendakan ataupun ditipu, ya, oleh manusia yang bernama Mahathir Mohamad ini. Tidak guna kita dalam media sosial, dalam Facebook dan sebagainya, ya, sembang-sembang di kedai kopi menolak Mahathir Mohamad, ya, hantam Mahathir Mohamad, dan kita tahu bahawa Mahathir ini, ya, adalah pembuka kepada segala perbuatan khianat. Ya, kita bercakap dan kita tahu, tetapi kita tidak mahu menjadikan ianya satu perkara yang serius dan kita tidak bawa ke dalam mesyuarat di cabang-cabang. Sekiranya kita tidak bawa ke dalam mesyuarat, akhirnya nanti, ya, di peringkat pusat, keadilan mau tak mau mungkin terpaksa berlembut, akhirnya kita terima Mahathir Mohamad berada dalam Pakatan Harapan. Ketika itu kita tak guna lagi nak marah. Ya? Sebab apa? Parti telah pun buat keputusan. Sebab apa parti buat keputusan? Kerana parti melihat di peringkat akar umbi tidak ada bantahan. Sebab itu sekarang inilah peluangnya. Ya, inilah masanya untuk akar umbi menyatakan perasaan mereka. Sama ada mereka masih percaya kepada Mahathir Mohamad ataupun mereka tidak lagi percaya, ya, kepada manusia ini. Ya. Kalau kamu masih lagi percaya kepada Mahathir Mohamad, itu terpulanglah. Ya. Saya tidak mengatakan semua dalam keadilan itu menolak Mahathir. Mungkin ada juga 1-2 orang yang masih lagi yakin dengan Mahathir Mohamad. Tetapi saya yakin majoriti dalam keadilan tidak lagi mempercayai Mahathir Mohamad. Kalau UMNO yang seteruk-teruk UMNO itu sendiri pun, ya, mereka menjauhkan diri daripada Mahathir Mohamad.
bagaimana kita dalam Pakatan Harapan masih lagi tergila-gilakan ya Mahathir Mohamad ini. Sebab itu kalau kita menolak Mahathir Mohamad ini, kita harus buktikan dengan perbuatan kita. Tak guna kita bercakap, tak guna kita kutuk dalam Facebook, kita maki dia ya dalam Facebook, dalam media sosial, kita tahu tentang pengkhianatan Mahathir Mohamad ini, tetapi kita tidak bertindak di tempat yang sebetul, ya, tidak bertindak di tempat yang betul, iaitu di dalam mesyuarat di cabang kita sendiri. Kalau kita tidak menyatakan pendirian kita, jangan selepas ini kita marah kepada parti sekiranya parti masih lagi berlembut untuk menerima Mahathir Mohamad ini. Ya, jadi kita jangan salahkan Anwar Ibrahim. Ketika itu jangan kita kata, oh apalah Anwar ini masih lagi pemaaf tahap dewa, masih lagi nak terima Mahathir Mohamad. Kita macam-macam lah kita kata. Ya apalah fikir ni, masih percaya kat Mahathir. Tapi kita tidak melihat ya kesilapan kita sendiri. Di mana parti harus mendengar suara akar umbi. Kalau akar umbi tidak menyatakan suara mereka, maka parti akan buat keputusan dan akar umbi akhirnya terpaksa terima keputusan parti. Sebab itu suara itu penting. Ya, tempat nak kita nyatakan suara itu bukan di media sosial, bukan di kedai-kedai kopi. Ya, kita nyatakan keputusan atau pandangan kita, pendapat kita, ya, di dalam mesyuarat agung tahunan cabang. Jadi hadirlah dalam mesyuarat agung di cabang masing-masing, dan sekiranya tidak ada orang lain yang bawa usul, ya, saya harapkan rakan-rakan kita yang mendengar siaran ini, mendengar live ini, ataupun yang berkongsi dengan rakan-rakan yang lain, ya, jangan lupa, jangan terlupa untuk membawa usul bahawa Parti Keadilan harus menghentikan kerjasama dengan Mahathir Mohamad. Ya, ini bukan masalah peribadi, bukan masalah emosi, tetapi berpandukan kepada prinsip. Ya, kita selalu sebut tentang prinsip. Kalau kita menentang pengkhianatan, kita harus tentang pengkhianatan itu dengan serius. Ya, jangan mulut saja menyatakan ini kerajaan dibina oleh pengkhianat, ini Muhyiddin, ini merampas mandat rakyat dan sebagainya. Tetapi kita lupa kepada peristiwa pengkhianatan itu berlaku semenjak daripada Mahathir Mohamad ini meletakkan jawatan. Ya, punca pengkhianatan itu begitu mudah berlaku, begitu mudah sekali mereka merampas mandat rakyat kerana Mahathir Mohamad meletakkan jawatan. Itu punca asasnya. Ya, jangan kita cuba nak belit-belitkan. Ada beberapa pimpinan daripada kalangan kita, ya, cuba nak mengelirukan rakyat bahawa Mahathir ini adalah penentang kepada UMNO. Mahathir ini adalah penentang kepada Muhyiddin. Mahathir ini adalah orang yang tidak menyokong kerajaan yang ada sekarang. Ya, supaya mereka cuba nak kelirukan kita, supaya kita ambil kembali Mahathir dan kita letakkan di tempatnya seperti kita pernah letak dulu. Ya, jadi kita kena faham bahawa Muhyiddin tidak menjadi Perdana Menteri. Ya, kerajaan Pakatan Nasional sekarang ini tidak akan menjadi kerajaan sekiranya Mahathir tidak meletakkan jawatan. Itu kita kena faham. Ya, kalau orang tanya kenapa Mahathir letak jawatan, kita bagi tahulah bahawa Mahathir letak jawatan ini kerana menghalang Anwar Ibrahim. Bukan kerana dia tidak dapat sokongan daripada partinya. Ya, itu alasan. Dia ingat kita ni bodoh. Ya. Dia kata, saya letak jawatan sebab saya dah tak dapat sokongan daripada parti saya. Parti saya pun tak sokong saya. Maka saya pun letak jawatan. Yang tak sokong kamu, parti kamu. Yang mengangkat kamu, Pakatan Harapan. Ya. Kalau Pakatan Harapan tidak lagi percaya kepada kamu, okeylah kamu boleh letak jawatan. Tetapi yang menolak kamu adalah Parti Bersatu. Ya, bersama dengan Kumpulan Azmin. Pakatan Harapan masih lagi menganggap kamu adalah Perdana Menteri. Kerana kita telah janji, ya, kamu sebagai Perdana Menteri kalau Pakatan Harapan menang. Kenapa kamu letak jawatan? Kerana parti kamu tolak kamu. Takkanlah masalah parti kamu, Pakatan Harapan kena tumbang. Ha? Kalau kamu berasa diri kamu ada moral kerana ditolak oleh parti, okey,
kamu letak jawatan tetapi serahlah kepada orang lain yang ada moral, yang ada sokongan daripada partinya. Kamu nak serah pada Anwar Ibrahim, kamu takut ataupun kamu tak percaya, ya, ataupun memang kamu tak akan beri jawatan itu kepada Anwar Ibrahim, okey, serahkan kepada Kak Wan kerana dia adalah timbalan Perdana Menteri. Tak percaya juga kepada Kak Wan kerana Kak Wan adalah isteri Anwar Ibrahim, serahlah kepada Mak Sabu. Dia Presiden nak Parti Amanah. Kenapa tak boleh serah? Apa ingat Mak Sabu tak boleh jadi Perdana Menteri? Serah pada Mak Sabu. Kenapa kamu letak dan terbubar? Ya, terbubar seluruh kabinet. Ya, bila kabinet terbubar, automatik kerajaan tidak ada lagi Perdana Menteri, tidak ada lagi anggota kabinet. Di situlah maka pengkhianat mengambil kesempatan. Sebab tuan rumah sendiri buka pintu, tinggal kunci situ, pengkhianat masuk. Lepas tu salah kepada Anwar Ibrahim. Ya. Dan kemudian berpura-pura kononnya nak kembalikan bandar rakyat. Ya. Ini. Sebab itu saya katakan bahawa ini bukan isu Anwar nak jadi Perdana Menteri. Kita menolak Mahathir sekarang ini bukan kerana Mahathir itu tidak setuju Anwar jadi Perdana Menteri. Ini tidak ada kena-mengena, tidak ada kaitan sokong Anwar ataupun tidak. Ini adalah soal prinsip. Ya. Kalau kita nak tolak pengkhianat, nak tolak pengkhianat, kita mesti tolak daripada orang yang memulakan pengkhianatan itu. Dan orang yang memulakan pengkhianatan itu adalah Mahathir Mohamad. Dibantu oleh Muhyiddin, dibantu oleh Azmin, dan disokong oleh UMNO. Yang sekarang ini UMNO pun menerima pembalasan daripada sokongan mereka kepada pengkhianat. Ya. PAS yang ceritalah, parti PAS. Dia sekarang ini dia akan sokong kerajaan Muhyiddin. Sebab Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Seperti mana dia dulu sokong Mahathir. Sebab Mahathir jadi Perdana Menteri. Sebelum PRU yang lepas, PRU 14, apa PAS cakap pada Mahathir? Ya, bila PH menamakan Mahathir sebagai Perdana Menteri, apa lebay-lebay dia cakap? Ya, dia hina Mahathir. Ya, dia pelekehkan Mahathir. Dia kata Mahathir ni tak layak jadi Perdana Menteri, dah tua dah. Ya, Mahathir ni hanya layak jadi doktor di Klinik Satu Malaysia. Ini penghinaan yang keluar daripada mulut lebay-lebay. Yang siang malam baca Al-Quran, baca hadis dan sebagainya. Tapi keluar perkataan ini. Menghina Mahathir Mohamad. Hanya layak menjadi doktor di Klinik Satu Malaysia. Tapi bila Mahathir angkat sumpah jadi Perdana Menteri, lebay ni orang yang pertama sekali ketuk pintu pejabat Perdana Menteri. Sesengih-sengih macam kerang busuk. Ya, dengan jubah, dengan serbannya. Ya. Wah. Jumpa Mahathir Mohamad berpeluk-peluk. Sebab apa? Nak minta peruntukan lah. Nak minta royalty. Sebab itulah kita kata Parti Harapan dulu nak jadi macam kerajaan malaikat. Ya? Dengan segeranya kita bayar royalty kepada Kelantan dan Terengganu. Ya? Sebab apa? Itu janji kita. Mahathir kata kita bayar royalty. Ya? Dengan sepantas kilat Azmin pun bayar. Ya? Royalty kepada Kelantan, Terengganu. Sebab apa? Sebab ini janji manifesto kita untuk membayar royalty kepada Kelantan, Terengganu. Kita cuba nak jadi sebuah kerajaan yang seperti malaikat, ya, lurus, selurus-lurusnya. Ya. Tapi bila warga Felda, bila pelajar-pelajar yang berhutang, PTPN tanya tentang hutang mereka, warga Felda tanya tentang hutang mereka, ini pun disebut dalam manifesto Parti Harapan. Mereka tanya, mana janji itu? Mahathir pun jawab, kita tak ada duit lagi. Kita datang memerintah je kerajaan, duit dah habis dah, Najib sapu. Kita tak ada duit. Ya? Tapi nak beli roti kepada Kelantan Terengganu, ada. Ada duit. Sepatutnya, kalau kita bijak sebagai kerajaan, ya kita tahu kita jadi kerajaan dalam keadaan keuangan yang agak teruk. Tetapi sepatutnya, kalau kita nak tunaikan royalty, nak tunaikan manifesto, kita harus berikan pengutamaan. Ya, mana dulu yang nak patut kita tunaikan. Di antara menyelesaikan hutang Felda, warga Felda yang banyak memberi kemenangan kepada kita, yang memberikan undi kepada kita, mereka percaya kepada kita untuk jadi kerajaan, ya, kerana janji kita. Seperti mana juga anak-anak muda, pelajar-pelajar yang memberikan kita kemenangan kerana janji kita nak menghapus hutang-hutang mereka. Sepatutnya yang ini kita tunaikan dulu, tak tunaikan penuh pun, tunaikan sebahagian. Ya. Kenapalah kita pergi terus tunaikan manifesto melibatkan royalty Kelantan Terengganu. Kebetulan pula Kelantan Terengganu, ya,
ketika itu adalah negeri pembangkang. Sebab apa? Sebabnya Mahathir mahukan sokongan politik daripada UMNO dan PAS di Kelantan dan Terengganu. Sebab itu selepas itu dia yang tiba-tiba dalam parlimen, ya, pemimpin PAS Tuan Ibn Tuaman menyatakan bahawa PAS menyokong Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri sehingga PRU yang ke-15. Ini yang dia mahu. Itu yang Mahathir mahu. Mahukan sokongan PAS. Kerana diharap bila berlakunya nanti tempoh untuk beliau menyerahkan jawatan kepada Anwar Ibrahim, PAS tidak akan berikan sokongan. PAS akan mendesak supaya Mahathir ini dikekalkan. Ya? Dan Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri kerana tidak dapat sokongan majoriti. Ya? Jadi ini, umpan-umpan ini yang dimainkan oleh Mahathir Mohamad. Dan juga Azmin, 400 juta diberikan one off kepada Kelantan, sehingga mereka dapat pakai Mercedes di Kelantan. Tapi warga Fedah diabaikan, para pelajar hutang TPN langsung tak sentuh. Bila terlalu banyak sangat rakyat menuntut tentang janji manifesto, Mahathir pun dengan tidak ada segan silu menyatakan bahawa manifesto Pakatan Harapan ini bukan kitab suci Al-Quran. Bukan kitab suci. Bermakna boleh saja dilanggar. Bukan itu saja. Mahathir kata, kita berjanji dulu sebab kita tak tahu, kita tak sangka kita boleh jadi kerajaan. Sebab itu kita janji. Ini mulut-mulut Perdana Menteri yang kita harapkan, yang kita harapkan mampu melakukan perubahan apabila kita jadi kerajaan. Daripada awal lagi, dia dah sabotaj Pakatan Harapan. Apabila menyatakan manifesto itu bukan kitab suci, itu adalah kata-kata mensabotaj Pakatan Harapan. Apabila Perdana Menteri itu menyatakan bahawa manifesto ini dibuat dalam keadaan Pakatan Harapan tidak sedar, dalam keadaan Pakatan Harapan tidak yakin akan jadi kerajaan, seolah-olah menyatakan manifesto itu dibuat untuk main-main. Ini juga satu pengkhianatan kepada Pakatan Harapan. Awal lagi, selepas angkat sumpah, Mahathir telah menunjukkan pengkhianatannya kepada Pakatan Harapan. Tidak ada pemimpin di kalangan kita yang berani menanggah tindakan Mahathir ketika itu. Tidak ada. Semuanya masih lagi bersangka baik, dan orang tua ini pun naik tocang lah. Bila tidak ada orang yang mempertikaikan apa yang beliau lakukan. Beliau lantik Latifah Koya. Latifah Koya, dia tahu bahawa Latifah Koya ni seorang pemimpin keadilan yang bermusuh dengan Anwar Ibrahim. Dia tahu Latifah Koya ni siapa? Golongan kartel yang selalu bertentangan dengan Presiden Keadilan Anwar Ibrahim. Tapi sengaja Mahathir letak sebagai Pesuruhjaya SPRM. Tanpa merujuk pun dengan Parti Keadilan. Sebab apa? Sebab dia kata dia Perdana Menteri. Dia ada hak menentukan mana-mana jawatan yang beliau boleh lantik. Walhal sebelum kita menjadi kerajaan, kita dah sepakat apa pun lantikan, apa pun melibatkan parti, hendaklah dirunding terlebih dahulu dengan parti-parti berkenaan. Dirunding terlebih dahulu dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan. Dalam sebarang pelantikan yang melibatkan jawatan-jawatan besar. Seperti Peguam Negara, Ketua Hakim Negara, Pesuruhjaya SPRM, SPR dan sebagainya. Hendaklah dirunding terlebih dahulu. Tapi tak. Bila Mahathir jadi Perdana Menteri, bila gunakan kuasa itu dengan semaksima, menggunakan kepala otak dia, siapa dia letak. Sehingga kan nama Azmin Ali yang tidak ada disenaraikan dalam senarai yang hendak dilantik sebagai menteri. Keadilan tidak menyenaraikan nama Azmin sebab Azmin ketika itu telah pun menganggap sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Maka namanya tidak ada dalam senarai untuk dilantik menteri. Tapi Mahathir langgar senarai yang dikeluarkan oleh Keadilan dan tarik Azmin masuk untuk dibela Azmin ini dalam kabinetnya. Sebab dia tahu Azmin adalah musuh kata Anwar Ibrahim. Nak bunuh Anwar Ibrahim, kena bawa Azmin masuk. Ini perangai pecah dan perintah Mahathir Mohamad. Siapa saja musuh Anwar, dia akan bawa masuk dalam kerajaan. Supaya keadilan itu berpecah.
supaya keadaan itu menjadi lemah di bawah kerajaan ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Ya. Apabila kita mencadangkan, ramai yang mencadangkan. Ya, sewaktu kita jadi kerajaan, kita minta saudara Mazlan Aliman, masa itu pengerusi anak, iaitu yang berjuang Felda daripada zaman Mazlan Aliman dalam PAS dulu. Beliau bercakap tentang isu Felda. Ya, beliau presiden anak, ya, warga Felda-nya NGO yang berjuang puluh tahun sewaktu dalam PAS lagi. Ya, beliau menjadi presidennya. Dalam Pakatan Harapan, beliau juga yang diusung oleh Mahathir Mohamad masuk dalam Felda. Mazlan Aliman ini adalah orang yang dibawa ke setiap kawasan Felda untuk memberikan janji dan harapan kepada warga Felda. Yang ketika itu begitu susah. Hutang banyak. Dengan FGV, dengan Isyah Samadnya buat hal, kita pun tahu Isyah Samad macam mana. Ya? Begitu banyak duit Felda hilang. Tidak ada simpanan. Harta-harta Felda lingkup. Mazlan Aliman inilah yang dibawa oleh Mahathir Mohamad, diusung ke setiap pelosok Felda dalam program semarak apa, entah saya pun tak ingat dah. Ya, dibawa Mazlan Aliman ini. Ya. Sebab Mahathir tidak tahu isu Felda, yang mahir dalam isu Felda, yang tahu masalah Felda ini adalah Mazlan Aliman. Kerana beliau selain daripada pemimpin yang bergerak memimpin NGO anak itu, beliau juga adalah seorang yang lahir daripada kalangan Felda. Mazlan Aliman ni keluarganya adalah keluarga Felda. Beliau sendiri adalah orang Felda. Di kalangan Felda, dia tahu masalah orang Felda. Sebab itu Mazlan Aliman, bila bercakap di mana-mana tempat, di warga Felda, apa yang disebut oleh Mazlan Aliman itu menusuk ke dalam hati setiap orang peneroka-peneroka di Felda. Dan mereka yakin dengan Mazlan Aliman. Sebab itulah berapa banyak kawasan parlimen yang tak pernah dulu kita menang. Ya, kawasan-kawasan majoriti Felda yang tak pernah kita impikan boleh menang. Kita boleh tawan kawasan tersebut kerana kita berjanji dengan warga Felda untuk kita membela nasib mereka, menghapuskan hutang mereka. Siapa yang bercakap? Mahathir Mohamad. Siapa lagi? Di bawahnya Mazlan Aliman, pengurusi ya, anak ketika itu. Tapi bila kita jadi kerajaan, mana yang dicampak Mazlan Aliman? Kita cadangkan supaya Mazlan Aliman ini dilantik sebagai pengurusi Felda. Supaya dapat membantu kerajaan Pakatan Harapan untuk membela nasib warga Felda. Sebab masa kita jadi pembangkang, macam-macam idea kita keluarkan. Ya, macam-macam idea kita keluarkan. Bila kita jadi kerajaan, idea ini sepatutnya diterjemahkan. Dan orang yang paling baik untuk menterjemahkan idea ini adalah Mazlan Aliman. Sebab itu kita cadangkan supaya Mazlan nak lantik menteri tak boleh. Sebab Mazlan Aliman tidak bertanding. Ya, beliau ada masalah di mahkamah, maka beliau tidak boleh bertanding dalam pilihan raya. Ya, sebab itu beliau tidak menjadi menteri atau wakil rakyat. Ya, tidak boleh jadi menteri sebab tidak bertanding. Tapi ada peranan yang sepatutnya kita boleh berikan kepada beliau. Kalau kita betul-betul ikhlas nak membela warga Felda. Apa masalahnya kalau kita lantik Mazlan Aliman sebagai pengurusi Felda? Ya, beliau tahu isu Felda. Dan itulah selayaknya, tempatnya yang sesuai kalau kita betul-betul ikhlas nak membela nasib warga Felda. Tetapi kenapa tak lantik? Apa alasan Mahathir? Oh, kita tidak boleh, Pakatan Harapan tidak boleh melantik orang-orang politik untuk menganggotai, mempengerusikan. Alasan untuk tidak mahu melantik Mazlan Aliman. Ya? Tetapi apabila dia lantik Latifah Koya, mengetuai Pesuruhjaya SPRM, Latifah Koya itu pun orang politik. Dia orang keadilan. Tetapi kenapa Mahathir letak? Kenapa Mahathir suruh Latifah Koya letak jawatan? Ya, letak jawatan dalam parti dulu. Atas alasan, Latifah Koya kita letak sebab dia tak ada, dia bukan ahli parti keadilan, dia letak jawatan. Maka layak duduk dekat SPRM. Itu pula cara dia. Boleh dilakukan. Dia suruhnya Latifah Koya letak jawatan dalam parti, kalau dia dah tarik Latifah Koya jadi Pesuruhjaya SPRM. Sebab apa? Kita dah janji, orang politik tidak boleh pegang jawatan. Cara dia, letak jawatan dulu. Tapi kenapa Mazlan Aliman kamu tidak berbuat sedemikian? Kalau kamu ikhlas, kamu boleh lantik Mazlan Aliman sebagai pengurusi Felda. Kadang kamu arahkan Mazlan Aliman letak jawatan dalam parti amanah. Tapi kenapa tidak buat begitu? Kenapa dengan Latifah Koya kamu boleh buat? Dengan Mazlan Aliman kamu tak boleh buat. Kerana memang kamu sebenarnya nak sabotaj Pakatan Harapan.
Sebab itulah nasib warga Fedah langsung tak disentuh suatu Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Sebab itu saya katakan 22 bulan ya PH memerintah itu adalah kerajaan Mahathir Mohamad, bukan kerajaan PH. Kerajaan PH tidak akan tergamak melihat warga Fedah ditipu ya selama 22 bulan. Ya, Mazhar Aliman sampai personal WhatsApp saya personal menyatakan amat sedih ya kerana beliau berjuang. Beliau bukan sedih kerana tak dapat jawatan. Beliau merasa sedih kerana apa yang beliau sebut di depan warga Fedah tidak mampu dilaksanakan oleh kerajaan. Ya. Apa jawatan dia bagi pada Mazhar Aliman? Satu jawatan saya lembaga apa tahu yang tidak ada kena-mengena, yang jauh lagi ya untuk beliau berperanan membantu nasib warga-warga Fedah ini. Ya, inilah yang saya katakan Mahathir Mohamad ini mensabotaj kerajaan Pakatan Harapan sebab tu beliau pegang jawatan lagi. Beliau pegang jawatan lagi pun beliau dah mula menghancurkan kerajaan Pakatan Harapan dengan pelantikan-pelantikan yang tidak masuk akal. Ya, pelantikan yang beliau tahu sekali berlantik ini akan menjadi satu isu yang sensitif, tapi beliau lantik. Maka timbullah berbagai isu yang kita tengok, yang kita dengar. Ya. Dan kita bila orang mempertikaikan beberapa orang menteri, apa jawapan Mahathir? Oh, ini menteri tidak ada pengalaman, menteri ini baru lagi jadi menteri, ada kelemahan dan sebagainya. Ini bukan masalah menteri, masalah kamu sebagai ketua, kamu sebagai Perdana Menteri. Ya, sebab itulah peribahasa Cina menyebut bahawa ikan busuk bermula daripada kepala. Ya, ikan busuk bermula dari kepala. Inilah yang berlaku dalam Pakatan Harapan. Saya tak kata semuanya buruk. Dalam Pakatan Harapan ada menteri yang betul-betul cuba melakukan reform, yang betul-betul bekerja untuk rakyat. Contohnya seperti Menteri Perdagangan dan Awal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution dengan projek food bank, macam-macam idea. Ya, beliau ke sana sampai Pahang sini 2 kali dia datang dalam program food bank untuk bantu pelajar-pelajar makan. Ya, bagaimana kita nak memberikan makanan percuma kepada pelajar, macam mana kita nak menjimatkan kos pemanjaan pelajar-pelajar. Ini dilakukan. Ya, melantik beberapa pengawas harga barang, dilantik untuk menentukan pasaraya-pasaraya tidak menaikkan harga dengan sewenang-wenang. Ini dilakukan oleh Saifuddin Nasution. Ya, ada pembaharuan, nampak reform itu. Tetapi apabila kepalanya busuk, maka yang berada di tengah-tengah itu pun dah tak pakai. Orang tak nampak dah beberapa menteri yang cuba melakukan perubahan. Tidak lagi kelihatan. Yang dilihat kerajaan PH itu kerajaan hancing. Sebab apa? Sebab kepala dia tu memang dah busuk. Ya? Kita menjadi seorang Perdana Menteri yang tidak ada langsung semangat untuk melakukan reformasi. Sedangkan yang kita laungkan sebelum ini, ya, puluh tahun kita melakukan reformasi. Bila kita diberikan kuasa, kita melantik Perdana Menteri yang tidak ada langsung semangat untuk melakukan reformasi. Bahkan diktator ini adalah musuh kepada reformasi. Jadi cukuplah. Ya, ada hikmahnya. Bayangkan saudara, kalau kerajaan PA tidak jatuh dan Mahathir masih menjadi Perdana Menteri, bayangkan bertambah rosak dan bertambah ramai lagi ahli parlimen yang diambil oleh Mahathir masuk untuk memperkuatkan Bersatu. Kita lihat sendiri, waktu beliau menjadi Perdana Menteri, berapa ramai ahli parlimen UMNO yang ditarik masuk Bersatu. Ha? Ahli parlimen UMNO yang ada masalah, yang disebut namanya sebagai penerima wang satu NDB. Contohnya seperti Melaka, Sri Kandi, Melaka. Ahli parlimen Melaka yang disebut sebagai penerima satu NDB masuk ke dalam Bersatu, settle. Mustafa Muhammad, Jeli, Kelantan, disebut juga sebagai orang yang menerima duit satu NDB, masuk Bersatu, settle. Zahid Ma'arif, pegawai khas kepada Isa Samad yang sekarang ini telah pun dihukum dalam Peringkat Dayuan. Dan Zahid Ma'arif terang-terang dalam mahkamah menyatakan beliau lah pembawa duit itu, jutaan ringgit untuk Isa Samad. Ya? Tapi Isa Samad dikenakan, Zahid Ma'arif selamat. Kenapa dia selamat? Sebab Mahathir lantik dia setiausaha politik. Sebab itu Zahid Ma'arif ni menyerang Anwar tak habis-habis. Sebab Zahid Ma'arif tahu keselamatannya terjamin seketika kerana berada di bawah ketiak Mahathir Mohamad. Dan Zahid Ma'arif tahu sekiranya Mahathir Mohamad letak jawatan ataupun menyerahkan jawatan itu kepada Anwar Ibrahim,
tidak ada jaminan kesnya akan selamat. Ini Zaid Ma'arif tahu. Sebab tu Zaid Ma'arif seboleh-bolehnya tidak akan mengizinkan Mahathir Mohamad menyerahkan jawatan kepada Anwar Ibrahim. Dia tahu. Ya. Sebab itu saya katakan, di zaman Mahathir lagi, tidak ada reform. Orang yang terang-terang kes 1NDP pun dia bawa ke dalam kerajaan PH. Masuk bersatu. Waktu itu mana suara pimpinan Pakatan Harapan? Ya, yang selama ini, Anwar Ibrahim berhubung dengan UMNO, Anwar Ibrahim mencari sokongan daripada UMNO. Anwar Ibrahim dapat sokongan untuk kita buat reform. Bukan nak suruh UMNO masuk PKIAT. Ya? Anwar Ibrahim tak tarik ahli parlimen UMNO untuk tukar parti masuk keadilan, tak. Anwar Ibrahim kata kamu kekal dalam UMNO pun tak apa. Tapi kalau kamu nak kami menjadi kerajaan untuk melaksanakan reform, nak bantu dan percaya kepada kami, maka sokonglah. Itu saja. Bukan macam Mahathir. Daripada UMNO, keluar parti UMNO, masuk parti Bersatu. Siapa yang ada kutip? Orang yang ada kes. Orang yang ada kes. Masuk apa ramai? Belas orang daripada UMNO. Masuk Bersatu. Sebab apa? Sebab waktu Mahathir menjadi Perdana Menteri, beliau hanya ada 13 ahli parlimen. Daripada 52 kerusi parlimen, kalau tak salah saya, diberikan oleh PH kepada Bersatu bertanding, Parti Bersatu pimpinan Mahathir ketika itu hanya menang 13. 13 kerusi. Tapi dia boleh jadi Perdana Menteri. Sebab itu janji kita. Walaupun dengan 13 kerusi. Tetapi dia tahu, dengan 13 kerusi ini, mana mungkin dia ada kekuatan untuk menyekat Anwar Ibrahim. Jadi salah satu cara untuk menyekat Anwar Ibrahim adalah memperkuatkan Parti Bersatu terlebih dahulu. Ramaikan ahli parlimen dalam Parti Bersatu terlebih dahulu. Sebab itulah beberapa orang pimpinan UMNO yang ada kes masuk ke dalam Bersatu, settle kes. Kutip yang busuk-busuk tu, dikutip masuk dalam Parti Bersatu. Ini dilakukan oleh Mahathir Mohamad. Tapi itu janji Allah bahawa kamu merancang, Allah juga merancang, dan perancangan Allah itu adalah sebaik-baik perancangan. Kamu nak berkuasa lebih lama, kamu nak menyekat Anwar Ibrahim, kamu nak berkuasa jadi lama, akhirnya dengan kamu sekali lingkup. Dan Muhyiddin Yassin sekarang ini menjadi Perdana Menteri. Dan adakah Muhyiddin Yassin selesa jadi Perdana Menteri? Tak, dia tidak selesa. Dia tidak selesa menjadi Perdana Menteri kerana dia tahu bahawa kerajaan dia ini hanya bergantung kepada satu kuasa saja yang betul-betul menyelamatkan keadaannya. Satu kuasa saja yang betul-betul menyelamatkan kerajaan yang dia ada sekarang ini. Sebab itulah dia boleh menjadi Perdana Menteri sampai hari ini. Dia tahu menteri-menteri dia sekarang ni banyak makan gaji buta. Tak ada menteri yang buat kerja. Ambil kesempatan atas COVID. Ramai yang tak buat kerja. Kadang-kadang menteri yang keluar pun kenyataan-kenyataan yang memalukan. Kenyataan-kenyataan yang bukan standard menteri lah. Seperti baru-baru ni, Menteri Alam Sekitar cerita pasal musim tengkujuh, hujan, apa semua kan. Ini apa? Bukan level menteri nak cerita pasal cuaca. Bagi pada pengarah Jabatan Kaji Cuaca cukuplah. Tak payahlah Tuan bin Tuan nak cerita sekarang ni musim tengkujuh akan berlakulah hujan ni. Itu bukan level menteri. Kamu kena cerita masalah air di Kelantan macam mana nak selesai, berapa peruntukan yang perlukan, macam mana nak bina empangan, kan? Macam mana nak menghadapi pencemaran daripada kilang liners di Kuantan, bagaimana nak simpan sisa liners. Macam itu level menteri lah kan. Bukan cerita, bulan ini akan hujan turun dengan lebatnya. Itu bagi pegawai jabatan gaji cuaca lah kan. Bukan level menteri. Jadi banyaklah kita lihat kepincangan yang berlaku dalam kerajaan hari ini. Sebab itu saya katakan bahawa ianya berpunca daripada Mahathir Mohamad. Dia apa pun tetap berpunca daripada Mahathir Mohamad. Lahirnya Perdana Menteri yang sedemikian rupa, lahirnya menteri-menteri yang cokiang-cokiang sedemikian rupa kerana puncanya ada Mahathir Mohamad. Teruknya ekonomi sekarang ini, jatuhnya nilai mata wang, pelaburan lari semua berpunca daripada Mahathir Mohamad.
Kerana Mahathir Mohamad lah yang menjadikan kita orang susah. Ya. Kerana Mahathir Mohamad lah menjadikan kerajaan menjadikan UMNO si pedah pening dan sekarang ni. Ya. Nak tolak sokongan, ada berapa pimpinan UMNO ada kes. Ya. Nak tolak sokongan kepada kerajaan Pakatan Nasional, mereka tahu mereka juga ada kes. Ini masalahnya bila kita jadi orang politik, yang kita ada masalah, yang kita ada kes. Mudah diugut, mudah ditekan. Sebab itu yang berlaku kepada beberapa ahli parlimen dari keadilan. Ya? Mereka mudah ditekan, mereka lompat. Kenapa Anwar Ibrahim mampu bertahan berpuluh tahun? Berapa orang Perdana Menteri bila zaman Mahathir lagi, ya? Beliau boleh menghadapi tekanan. Ya? Dipukul, dipenjarakan, diaibkan, berbagai-bagai tekanan. Beliau tidak pernah mengalah. Sebab nak cari, ya, satu salah laku Mahathir Mohamad yang melibatkan wang negara, melibatkan hak rakyat, tidak boleh dicari. Satu fail kes rasuah pun tidak ada untuk nak babitkan Anwar Ibrahim. Carilah kaum keluarga Anwar Ibrahim yang jadi milioner, jutawan. Tak ada dalam keluarga Anwar Ibrahim. Sebab itu Anwar Ibrahim ada kekuatan. Dia ada kekuatan untuk menentang rasuah. Dan dia ada keberanian untuk menentang kerajaan yang zalim. Sebab dia tahu beliau tidak boleh ditekan, beliau tidak boleh diugut. Kecuali satu saja, iaitu diciptakan fitnah kepada beliau. Itu saja yang boleh dilakukan. Nak cari isu rasuah tak ada. Nak cari isu anak-anak dia kaya raya tak ada. Ya, Mahathir saya ceritalah, Mirzan, Mohzani, ya, macam-macam lah. Kita boleh cari. Tapi anak Anwar siapa? Ya? Sebut anak Anwar yang milioner, yang jutawan. Tak ada. Perempuan dia pun ahli parlimen ada. Gaji ahli parlimen. Nuriz Zafar ahli parlimen. Ya, bukannya daripada korporat-korporat. Ya. Jadi di situlah sebab Anwar Ibrahim itu kita lihat tidak ada masalah, ya. Tekanan kepada beliau, berhadapi dengan tenang, ya. Apa sahaja tekanan yang yang dilakukan kepada Anwar Ibrahim, kecuali dicipta melalui fitnah. Seorang yang mengaku kena liwat, seorang yang mengaku macam lah. Itu yang mampu mereka lakukan. Ya, untuk dokumen membuktikan berlakunya pelanggaran rasuah dan sebagainya, tak ada. Ya, berapa ramai dah Perdana Menteri yang sebelum ini. Ya, takkan tak jumpa satu fail pun. Sepanjang Anwar jadi Menteri Kewangan berbelas tahun. Takkan satu fail pun tak boleh nak tunjuk Anwar ini menerima projek dan sebagainya. Tapi tak ada. Ini masalahnya, tak ada. Sebab itulah Anwar tidak takut pada tekanan. Jadi orang dalam parti keadilan, ahli parlimen daripada parti keadilan, yang melompat ke sana, ya, kita tidak kata mereka terima rasuah. Kerana hanya dibuktikan di mahkamah. Ya. Tetapi menjadi persepsi kepada kita bahawa kalau kamu tidak melakukan kesalahan, kalau kamu tidak melakukan salah laku, mengapa kamu harus takut kepada tekanan? Mengapa kamu harus, ya, menjadi pengkhianat, keluar dari parti dan berada di pihak sana? Tentulah ada sesuatu yang tidak kena, ya, sama ada diri kamu, ya, anak-anak kamu ataupun rakan-rakan kamu. Ya, seperti mana berlaku di Dr. Xavier, ya, pegawai khas ada jutaan ringgit dalam akaun. Kalau dah pegawai pun ada simpan duit juta-juta, bagaimana dengan menteri? Ya, sudah pastilah ada satu benda yang dipersoalkan oleh rakyat. Sebab itu tidak heran kalau dia melompat. Sebab itu jati diri itu penting. Ada bagus juga 2-3 orang ni lompat kerana menghadapi PRU yang akan datang, keadilan sekurang-kurangnya dapat melahirkan, ya, calon-calon yang telah pun ditapis, ya, dengan begitu ketat sekali dalam waktu ini. Ya. Sebab itu saya sebut, kalau kita dalam pimpinan keadilan, janganlah kamu nak tunggu SPRM berguru kamu baru kamu nak lompat. Ya, kamu tahu diri kamu sendiri. Kalau kamu rasa kamu adalah di antara orang yang melakukan penyelewengan, kamu di antara orang yang ada kes, lebih baik kamu umum keluar daripada parti. Tidak ada masalah, ya. Umum saja keluar dari parti. Janganlah sampai SPRM ugut, tunggu dan sebagainya baru nak keluar. Ya, keluar awal-awal. Ya. Bagilah alasan hilang kepercayaan kepada Anwar Ibrahim, saya hilang kepercayaan kepada Presiden. Itu standard lah. Ya. Alasan orang keluar parti ni memang standard macam tu.
saya hilang kepercayaan kepada Anwar Ibrahim, saya lebih percaya kepada Muhyiddin. Macam itulah ya. Bagilah alasan apa pun. Ya. Janganlah tunggu sampai SPM tekan dan sebagainya. Kerana bagi kita dalam keadilan ini, kualiti ya, kuantiti tidak penting. Yang penting adalah kualiti. Biar sedikit tetapi mempunyai kualiti. Tidak guna kita ada ramai wakil rakyat, tidak guna kita ada ramai ya ahli parlimen, tetapi sebahagian daripada mereka kaki makan duit, kaki rasuah dan sebagainya. Kita nak ya walaupun tak 100%, sebab kita tahu parti ini dianggoti oleh manusia bukan malaikat. Sudah pastinya ada kelemahan, tetapi jangan dalam parti ini ada orang yang melakukan unsur-unsur rasuah dan penyelewengan. Kelemahan mungkin ada sebab kita bersifat manusia. Sudah pastinya ada kelemahan-kelemahan. Ya, kelemahan itu lazim ya berlaku kepada mana-mana manusia, mana-mana pemimpin sekalipun. Ya, sesuatu kelemahan. Tetapi melakukan rasuah itu bukan kelaziman. Ya, perbuatan rasuah, penyelewengan itu bukannya kelaziman, itu adalah sifat kita, perangai kita. Sama ada kita kaki rasuah ataupun kita menentang rasuah. Jadi kita mengharapkan dalam pimpinan ini adalah orang yang anti rasuah, ya, menjauhi rasuah, ya, tidak bersebahat, tidak bersongkol dengan rasuah. Ini yang kita nak berada dalam keadilan. Ya, biarpun mereka lemah, ya, lemah dari segi kepimpinan segi banyak, mungkin lemah dari segi idea, ya, kelemahan, tapi mereka tidak rasuah, mereka tidak melakukan ya kezaliman kepada orang lain, tidak menganiaya orang lain. Itu adalah amat baik berbanding daripada orang yang bijak pandai, ya, orang yang pandai bercakap tetapi melakukan rasuah dan sebagainya. Ya, pandai menyembunyikan kesalahannya, ya, sehinggalah bila ditekan, diugut, barulah keluar, barulah kita tahu, oh ini rupanya kaki makan duit. Selama ni siapa pun tak tahu sebab dia pandai menyembunyikan. Ya, sekarang ini tak perlu sembunyi. SPRM dah korek dia keluar, dia akan keluar. Kita tak tahu lagi berapa ramai. Kalau dalam keadilan ni kalau ada lagi 2-3 orang yang kaki rasuah, okey. Kita persilakan SPRM korek. Tapi bab kata Anwar Ibrahim, janganlah pergi korek keadilan saja. Ya? Dalam parti yang ada sekarang ni bersepah. Ya, bersepah, laporan dah buat lama dah. Ya? Tapi tidak disiasat. Ya? Kalau ada siasatan, akhirnya alasan SPR, SPRM tidak didakwa oleh pendakwa raya. Seperti mana yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alasan-alasan yang diberikan oleh SPRM. Ya? Tapi bagi kita, ya, lagi kuat parti kita ditekan, ya, maka lagi kuat semangat kita untuk melawan. Bagi orang yang tidak ada masalah, kenapa perlu khawatir ya, kepada tekanan? Ya? Kalau kamu tidak ada masalah, tapi kalau kamu ada masalah, janganlah tunggu sampai SPRM buru kamu, lebih baik kamu undur, ya, keluar dari parti, ya, ataupun kamu letak jawatan dalam parti, ya, supaya tidak menyusahkan parti di atas tingkah laku yang kamu lakukan. Okey, Anwar Adin Terengganu, Assalamualaikum. Tuan, rugi pula tak ikut dari awal. Tak ada ruginya, saya pun tak ada nak plan pun hari ni. Ya. Cuma kalau boleh dalam seminggu 2 ni saya lebih banyak nak kempen tentang Masyarakat Agung tahunan saja. Ya. Supaya nak ingatkan tuan-tuan ni. Sebab saya tengok ada beberapa cabang yang dah buat mesyuarat, mereka lupa. Ya. Mereka lupa nak bawa usul tolak Mahathir. Jadi kena ingatlah ya. Sekarang ni kena ingat mana cabang-cabang yang tak bermesyuarat lagi, kena tulis ni. Tulis yang diary ke kan, tulis kat kertas. Kena ingat. Supaya usul menolak kerjasama dengan Mahathir itu dibawa ke dalam masyarakat. Dan saya yakin dalam mana cabang sekalipun, kalau seorang bawa usul tolak Mahathir Mohamad ini, sudah pastinya akan mendapat sokongan seberat suara daripada ahli-ahli cabang. Tapi kalau kamu tak bawa usul, orang lain pun tak bawa, maka satu cabang rugilah. Ya? Kalau semua cabang bawa, mana bila sampai ke Kongres Nasional nanti, ya, di peringkat kebangsaan, di peringkat nasional, Kongres Nasional, bila dilihat bahawa daripada 222 cabang seluruh Malaysia, ya, lebih 2/3 membawa usul untuk menolak kerjasama dengan Mahathir Mohamad, maka Anwar pun, ya, walaupun atas ihsannya ke, sifat pemaaf dewanya ke, tak mampu lagi dah
untuk menolak kehendak akar umbi. Ini yang kita mahu. Ya. Tapi kalau kamu tak bawa usul, kamu hanya bercakap saja dalam Facebook, bercakap saja dalam grup WhatsApp, hantam Mahathir siang malam, tapi apabila sampai ke mesyuarat, kamu tidak bawa satu pun cadangan, ya, janganlah marah nanti. Satu ketika akhirnya keadilan kata, kita terimalah Mahathir ini. Mahathir dah tua, dia dah berubah, Mahathir dah melawan UMNO, Mahathir pun dah melawan kerajaan PN, Mahathir mahu reformasi, maka kita kena terima Mahathir. Masa tu tak boleh nak marah dah kan. Sebab kita tidak sendiri, ya, tidak menyatakan tidak menyatakan kehendak, ya, dan juga cadangan kita. Ya, kita hanya bercakap di Facebook, ya. Dan Anwar Ibrahim ni bukan boleh baca setiap Facebook daripada di antara kita. Dia pun tidak berada dalam semua grup WhatsApp kita. Dia tak tahu. Ya. Cuma bila kamu nyatakan dalam Masyarakat Agung Cabang, usul itu dibawa ke peringkat nasional, maka barulah Anwar tahu rupanya yang tidak suka Mahathir Mohamad ini lebih daripada 23 majoriti ahli cabang. Ya. Walaupun parti rakan dalam Pakatan Harapan suka kepada Mahathir, tetapi Anwar sudah pastinya akan mendahulukan partinya sendiri. Kalau akar umbi partinya sendiri menolak Mahathir, mahu tak mahu, ya, baik macam mana pun sekalipun Anwar Ibrahim ini, beliau terpaksa akur dengan kehendak akar umbi. Ya. Jadi untuk membantunya, ya, membuat keputusan dengan lebih tepat, kita harus membantunya, iaitu kita sendiri menyatakan, ya, supaya memudahkan tugas Anwar Ibrahim, ya. Beliau boleh nyatakan yang saya serahkan kepada ahli akar umbi sama ada nak terima Mahathir atau tidak, ya, dan kita buat keputusan sama ada kita nak terima atau tidak. Kalau kita yakin bahawa dalam keadaan ini bukan semua yang tolak Mahathir, okey, kita minta seorang, ya, daripada cabang-cabang bawa usul menyokong Mahathir Mohamad, dan satu lagi usul supaya menolak Mahathir Mohamad. Kita nak tengok dari setiap cabang mana yang ramai sokong atau yang menolak. Tidak ada masalah. Biar akar umbi tentukan. Dan akhirnya keadilan pusat hendaklah mendengar suara daripada akar umbi. Ya. Selain daripada itu, ada jugalah cadangan-cadangan lain. Ya. Seperti ada rakan-rakan yang mencadangkan di dalam Masyarakat Agung Tahunan supaya logo keadilan diguna pakai, ya, di dalam PRU yang akan datang. Kerana kalau menggunakan logo harapan, ya, peluang untuk menang itu amat tipis, kerana bila berkibar saja bendera harapan itu, maka terpampanglah muka Mahathir Mohamad. Jadi orang kata sway. Jadi logo harapan tu telah pun dicemari oleh Mahathir Mohamad. Ya, apabila barang tercemar ni, kalau boleh janganlah kita gunakan. Ya, kita gunakan logo yang bawakan sejarah manis bagi kita, iaitu logo keadilan. Ya, digunakan pada PRU 14 yang lalu sehingga bawa kita kemenangan. Kemudian dicemari oleh logo baru harapan yang dicemari oleh Mahathir Mohamad. Jadi yang tercemar tu kita tolak lah. Ya, kita tolak. Ya, bila berkibar saja bendera harapan, kita terbayang muka Mahathir Mohamad. Ya, warna merah kan, merah bersatu. Jadi kita tolak ke tepi. Kita nak biarlah kita dalam Pakatan Harapan ini kembali balik kepada semangat yang dulu, ya, iaitu keadilan, DAP dan amanah. Ya, kembalikan kembali kerjasama, kepercayaan kamu kepada ketua atau pengurusi Pakatan Harapan itu hanyalah kepercayaan yang datang daripada ikhlas. Ya, jangan dalam mesyuarat kamu cakap lain, di luar mesyuarat kamu pakat pula buat kenyataan media yang lain. Ya, dalam masyarakat Pakatan Harapan kamu tahu apa yang dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim. Contohnya dalam isu tentang bersama dengan UMNO, ya, dan dapatkan sokongan UMNO. Dalam Majlis Presiden semua ada, ya. Presiden ada, timbalan presiden setiap parti, DAP, Amanah dan Keadilan, dan beberapa orang ahli Majlis Presiden. Mereka dengar penjelasan Anwar, mereka tidak ada bantahan, mereka setuju apa yang dijelaskan oleh Anwar Ibrahim. Tapi di luar Majlis Presiden, mereka kumpul 2-3 orang lagi, keluar kenyataan konon-kononnya saya nak menasihati Anwar Ibrahim supaya berpegang pada prinsip. Wah, di luar perkataan, di luar mesyuarat, dia nak nasihat Anwar Ibrahim tentang prinsip. Siapa dia yang nak cerita tentang prinsip dengan Anwar Ibrahim ni? Ya, prinsip kamu tu kuat sangat ke? Ya,
nak bawa Tun Mahathir masuk dalam PH itu adalah prinsip. Ya? Nak bersetuju dengan Syafiq Hafdah sebagai Perdana Menteri, itukah prinsip? Ya? Jadi tu saya ceritalah tentang prinsip dengan Anwar Ibrahim. Ya? Cermin diri kita dulu. Ya? Di mana prinsip kita sebenarnya? Ya? Di mana ya kita, kekuatan parti kita itu, ya, asalnya ya, parti kita itu kekuatannya daripada mana rakan-rakan yang bantu kita. Ya? Jangan kita mudah lupa diri. Bila kita dapat jadi menteri di waktu zaman Mahathir, sampai Mahathir dah jatuh pun, kita masih nak juga Mahathir jadi Perdana Menteri. Sebab kalau Anwar jadi Perdana Menteri, takut-takut Anwar tak pilih kita. Ya? Jangan sampai perasaan sikap sedemikian rupa, kerana ini ya akan menjatuhkan imej kamu. Ya? Bagi saya, sesiapa saja yang bersekongkol, ya, yang bersama dengan Mahathir Mohamad, pada saya tidak ada nilai pada pandangan saya. Ya? Bukan kerana masalah Anwar Ibrahim, bukan kerana saya tegar Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri pun tidak ada masalah. Ya? Tetapi membawa Mahathir ke dalam pentadapan itu masalah paling besar daripada masalah Anwar jadi Perdana Menteri ataupun tidak menjadi Perdana Menteri. Ya? Okey. Muhammad Hizwan Mat Yusof. Dia merupakan Messi. Nur Osman Ashraf Wan, Mohan Komar, Muhammad Rizwan, Saslina Alwi, Simpan Petang, ya, Terence K. Van Huizen, Bidawati Ismail. Ni bersiaran petang-petang ni. Ya. Di Kuantan sekarang masih lagi hujan. Eri Azhar, ya. Eri Azhar bila masuk keadilan. Ni kawan saya daripada Bentong. Ya. Nasib baik jauh Bentong. Kalau dekat Paya Besar ni dah lama dah saya tarik masuk dalam keadilan. Ya. Jiwanya sama dengan saya. Okey. Terima kasih banyak. Sebab itu saya nasihatkan kawan, terutama jalan keadilan, ya, kalau kita nak menyerang sesuatu mana-mana pihak pun di antara rakan kita, janganlah kita serang seboleh-bolehnya, cuba elak daripada serangan parti, kerana kita pun tahu dalam parti ini tidak sama. Ya. Kalau kadang contohnya seperti menerima Mahathir atau tidak, ya. Contoh seperti Parti Amanah, tidak semua Parti Amanah menerima Mahathir Mohamad, dan tidak semua dalam Parti Amanah ini orang yang boleh termakan, ya, dengan kata-kata pimpinan tentang Mahathir. Ya. Bagusnya Mahathir ini, ya. Menangnya PH kerana Mahathir Mohamad. Ya. Anwar bebas pun kerana Mahathir Mohamad. Kalau Mahathir Mohamad tak jadi Perdana Menteri, Anwar tak bebas. Kalau Mahathir tak masuk dalam PH dulu, kita tak boleh jadi kerajaan. Inilah kata-kata yang cuba memperbodohkan kita semua. Ya. Jadi saya rasa tak ramai dalam Parti Keadilan, dalam Parti Amanah, dalam Parti DAP yang mudah untuk diperbodohkan. Ya, mereka berjuang lama, mereka tahu menilai setiap pemimpin. Ya, setiap pemimpin itu ada kelemahannya. Ya, Anwar Ibrahim kita akui juga ada kelemahan. Muhammad Sabu kita akui ada kelemahan. Ya, Lim Goh Eng kita akui ada kelemahan. Mahathir bukan sahaja lemah, tetapi Mahathir adalah pengkhianat. Jadi kelemahan dengan pengkhianatan itu berbeza. Lemah itu lazim bagi setiap manusia, kerana kita bukan malaikat, kita bukannya maksum. Ya. Kelemahan itu lazim berlaku kepada, tapi pengkhianatan ini bukan perkara yang lazim. Pengkhianatan ini adalah perangai seseorang itu. Kalau dia khianat, dia tetap akan khianat. Jadi jangan kita jadikan alasan, oh maaf kalau Mahathir, biasalah Mahathir manusia. Ya, dia lemah mungkin kita boleh terima, tapi dia khianat itu kita tak boleh terima, kerana pengkhianatannya bukan sedikit. Ya. Pengkhianatannya sehingga menyebabkan kerajaan tumbang, menyebabkan mandat rakyat itu dirompak, dan akhirnya sehingga hari ini kita susah nak dapat kembali. Bukan mudah, kerana yang menaik itu adalah guru, ya, berguru kepada Mahathir Mohamad. Apa yang Muhyiddin lakukan sekarang ini, dia belajar daripada Mahathir. Mahathir nak perkuatkan kedudukan dia dulu, dia beli orang yang ada masalah. Dalam bersatu ada kes satu ADB dia ambil bawa masuk. Dan inilah juga dia belajar oleh Muhyiddin Yassin. Bila dia nak kuatkan kedudukan dia, dia cari orang bermasalah dalam Parti Keadilan, bawa masuk. Jadi kedua-dua orang ini, ya, satu guru, satu anak murid dia. Guru khianat, bagi anak murid dia duduk atas. Ya, kita duduk sama Anwar Ibrahim, tak apalah. Ya, kita berjuanglah. Ya, bukan senang. Ini yang betul, bukan senang. Nak mengangkat seorang pemimpin yang baik, tentulah kita akan diuji, ya, dengan berbagai-bagai ujian, dan kekuatan kita hanyalah kesabaran kita sendiri, ya, istiqamah kita sendiri. Ya. Percayalah, semakin kuat ujian yang kita hadapi, bermakna semakin hampir kita kepada kejayaan. Cuma perlu kepada kekuatan kita, kesungguhan kita, usaha kita, dan kita harus kekal
istiqamah dalam perjuangan ya yang kita yakin. Kita suka kalau yang dalam parti amanah, saya suka kalau mereka berada dalam amanah dan kekal dalam parti itu. Ya, kalau mereka yakin dan istiqamah dengan cara yang betul sebenar-benarnya dalam parti mereka. Begitu juga dengan DAP ya. Saya pun tidak berapa selesa kalau parti rakan lompat kepada parti sini kan. Tapi kalau dah mereka tidak ada lagi yakin dengan parti mereka ya, dan mereka tidak ada pilihan ya, daripada mereka nak bersama dengan UMNO, bersama dengan PAS atau bersama dengan Bersatu, kalau ada mereka pilih DAP atau Keadilan, itu lebih baik ya daripada mereka berada di pihak yang pihak musuh kita. Tapi sebaik-baiknya berada dalam parti yang kita duduk sekarang ini. Cuba perbetulkan parti, berani kemukakan teguran. Ya, bermula kita tegur dulu ya dalam parti masing-masing, di kawasan masing-masing. Nyatakan apa yang kita perlu nyatakan, perbetulkan sehinggalah ke satu tahap pimpinan tidak mendengar lagi, ya, pimpinan masih lagi tidak mendengar kata akar umbi, maka di situ kita boleh buat pilihan, ya, mana parti yang kita rasakan sesuai untuk kita berada di dalamnya. Sebab itu saya nyatakan kepada ahli keadilan, janganlah kamu marah pada parti sekiranya parti menerima Mahathir Mohamad dan kamunya tak puas hati, maka kamu kata saya nak keluar dari keadilan. Saya tak mahu dah politik. Ya, parti keadilan pun dah terima Mahathir, buat apa saya nak keluar? Tak betul. Ya, kamu kena usaha dulu. Apa usaha dia? Ya, yang seperti mana yang saya sebut tadi. Ya, kamu nyatakan ya cadangan kamu dalam mesyuarat. Gunakan kesempatan ini. Usahakan ke tahap itu. Ya, bukan sekadar kamu tak setuju dalam WhatsApp kata tak setuju. Ya, tapi tak gunakan, ya, tidak nyatakan, tidak luahkan pandangan itu di tempat yang betul. Di tempat yang betul. Kempen di kalangan kita di cabang-cabang. Dalam mesyuarat kali ini, seorang bawa usul bahawa keadilan harus menolak Mahathir Mohamad. Ya. Kalau dah ramai 2 per 3 bercabang bawa usul, parti masih juga tak mendengar, itu terpulanglah. Ya. Apa lagi kita nak harapkan parti kalau parti tidak mendengar akar umbi? Itu terpulang pada masing-masing lah buat keputusan. Tetapi sekiranya kita sendiri pun tak berusaha kerana itu, tiba-tiba kita nak menyalahkan parti, saya rasa itu bukan satu tindakan yang bijak. Ya. Okey, cukup sampai di sini dulu. Bob Acton, lawan tak lawan bro katanya. Okey, Jasminda Singh lantik Rafizi sebagai timbalan presiden. Ya, saya setuju. Untuk pemangku lah, tapi sebenarnya timbalan presiden ini adalah satu jawatan yang dipilih oleh ahli, ya, bukannya dipilih oleh presiden. Presiden tidak boleh melantik seseorang terus ke situ, ya, tapi untuk memangku jawatan ataupun naib presiden tekanan, ya. Dan seperti mana yang dinyatakan oleh Ketua Gerak Nasional Datuk Izam pernah menulis satu kenyataan menyatakan beliau amat bersetuju sekiranya Rafizi, ya, diletakkan sebagai orang yang memikul jawatan pemangku untuk timbalan presiden. Kerana dia orang yang begitu berjuang, begitu gigih, anak muda, mempunyai wawasan, idea dan sebagainya. Ya. Jadi terpulang pada parti lah. Kalau tanya saya betul bersetuju. Bukan sekat timbalan presiden. Saya lebih bersetuju sekiranya beliau tampil bergerak. Ya, bukan Rafizi saja. Nur Izzah pun sepatutnya sekarang ini telah tampil bergerak ke depan. Ya. Rafizi kena bergerak. Akmal, Ketua AMK, perlu bergerak juga. Ya. Kalau kita tak bergerak, maka kalau ada pihak lain yang bergerak, maka kita tak bolehlah, ya, menyatakan macam-macam. Kadang-kadang kita tak bergerak, kita boleh tengok orang lain bergerak. Bila orang lain bergerak, kita kata, oh ini nak cuma nak dapat publicity, ini semua nak ambil kesempatan. Ya. Inilah yang dihadapi oleh Gerak 98. Ya. Bila saya bersama Gerak 98, inilah di antara tomahan-tomahan yang dikeluarkan oleh beberapa orang, ya, kepada Gerak 98. Ya. Pada saya senang, saya kata sesiapa saja yang bergerak, ya, untuk membantu parti, yang membawa agenda reformasi, yang membawa agenda yang diperjuangkan oleh Ibrahim, ayo kita sama-sama bantu. Ya, ayo kita sama bantu. Bukan kita nak cari keuntungan apa-apa pun. Ya. Saya bersama dengan Gerak pun tidak dapat keuntungan apa-apa. Saya menganjurkan program Gerak pun, 1 sen pun duit Gerak tak beri kepada saya. Ya, sebab saya tahu Gerak pun tak ada dana. Gerak pun bukannya parti yang dapat dana dari parti. Ketua Gerak, Datuk Izam pun bukan ahli parti pun. Belum lagi diterima sebagai ahli parti. Masing-masing keluar dana sendiri. Bila saya nak lancarkan Gerak Pahang,
Saya tak bukan saya tak tergamak nak minta dana daripada Gerak Pusat, sebab saya tahu Gerak Pusat pun tidak ada dana. Ya, nak bendera gerak tu pun saya minta pinjam dekat Selangor. Sebab nak cetak bendera bukan kos murah, mahal. Ya, tapi takkan tak ada bendera kan, nak lancarkan gerak. Jadi pinjam, ya, dekat Selangor. Alhamdulillah tak banyak, 4-5 helai pinjam dengan orang pun. Okey lah kan. Kena inisiatif lah. Ya, usahakan gerak. Parti sendiri pun, ya, parti keadilan itu pun, cabang itu pun, bukan ada dana berbulan sekarang ini. Sebab dulu kita jadi kerajaan, kita nak jadi kerajaan malaikat, kan? Kita tak lantik orang kita jadi JLC, ya, senator pun ada 16 orang kosong buang gitu saja. Tak lantik orang kita JLC pun tak boleh, ni pun tak boleh, ya. Jadi bila kita jatuh, samalah jadi kerajaan dengan tak jadi kerajaan, sama kedudukan dia. Alhamdulillah sebenarnya, kan. Jadi yang pentingnya sesak macam mana pun, kita tidak makan lagi duit rakyat setakat ini. Ya, tidak makan duit rakyat setakat ini. Kalau kita dah pernah makan duit rakyat, yang patutlah kita takut, ya, kalau ada ugutan dan sebagainya. Jadi sebab tu saya katakan bahawa semakin kuat tekanan kepada Parti Keadilan, ya, keadilan saja nampaknya seperti disasarkan sekarang ini, itu menandakan keadilan sajalah parti yang boleh menggugat kerajaan Perkhidmatan Nasional ini. Jadi sama-sama kita pertahankan, sama-sama, ya, kita tentukan bahawa Parti Keadilan ini jangan membuat keputusan yang salah sekali lagi apabila parti ini menerima Mahathir Mohamad. Jadi untuk membetulkan parti ini, tanggungjawabnya kepada Kak Umbi, ya, tanggungjawabnya kepada Kak Umbi. Nyatakan, ya, nyatakan pendapat kita, tunjukkan ketegasan, komitmen kita, ya, supaya parti boleh mendengar suara-suara kita. Kalau kita tak nyatakan apa yang kita mahu, ya, apa yang kita bantah, kalau kita tak nyatakan, kalau parti buat keputusan yang bertentangan dengan apa yang kita mahu, maka kita tidak boleh nak buat apa-apa lagi lah, ya, sebab kita sendiri pun tidak berusaha ke arah itu. Okey, cukup. Mak Hazwan, Mak Yusof. Okey, Roy Ridwan, next PRU yang pasti Pahang akan jatuh dalam genggaman PH, insyaAllah. Datuk Izam tu boleh ke dipercayai, kata Mak Dres, ya. Tentang percaya tak percaya ni sebenarnya orang tanya saya boleh ke percaya Izam, ya. Kita agama kita ajar pun dari segi zahir, ya. Kadang kita dengan anak kita pun kita ada 5-4 anak, contoh 5-6 anak kita sendiri sebagai bapa ataupun ibu, boleh ke kita yakin anak kita ni semuanya okey dengan kita, ya. Anak lahir darah daging kita, adakah kita boleh beri jaminan 5 orang ini akan taat kita, akan tak melawan kita, akan tak mendahaka kita, ya. Tapi di zahirnya kita tengok okey, kita didik mereka dengan pendidikan, kita ajar didikan agama, ya. Dia buat jahat, dia buat nakal, kita rotan, didik dengan betul. Tapi apakah jaminan dia tidak akan mendahaka kita? Tidak ada siapa boleh beri jaminan. Tapi kita lihat pada zahirnya, ya. Kalau dia buat jahat, kita hukum. Kalau dia buat baik, ya, kita sokong dan kita bantu. Macam itulah. Dulu pun kita lawan Mahathir Mohamad, ya, sebab tu beliau menjadi diktator, Maha Firaun. Tapi bila beliau menunjukkan, ya, zahirnya menunjukkan menerima reformasi bersama Pakatan Harapan, melawan kezaliman dan sebagainya, disebut nama Anwar, jumpa Anwar 2 kali di mahkamah, ya, senyum-senyum depan Anwar, maka kita lihat zahir, oh ini orang tua dah berubah, maka kita sokong dia. Tak mudah, tapi kita sokong. Anwar pun nasihat kita, ya, cukup-cukuplah, malah Kak Mahathir, dia dah tua dah, mungkin dia dah insaf, maka kita pun sokong, ya. Tapi bila dia khianat, adakah kita nak sokong balik? Kita lawanlah. Bila dia melakukan pengkhianatan, kita lawan Mahathir sekarang ini bukan kerana apa? Kerana dia khianat. Bukan kerana dia nak jadi Perdana Menteri selama-lamanya. Bukan masalah dia nak jadi Perdana Menteri. Kalau dia disokong oleh ahli parlimen majoriti, memang berhaklah dia jadi Perdana Menteri. Masalahnya dia khianat. Kamu dah dibagi ruang oleh Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, sampai tarikh pun Anwar Ibrahim blank check, ya, tarikh kosong. Letaklah tarikh bila pun, ya. Sampai kamu dah masuk dalam lubang lahat pun, nak sign masa tu letak jawatan pun tak apa. Tapi kamu letak juga jawatan. Ya, itu yang dikatakan khianat. Sebab itu kita lawan dia. Jadi Izam UMNO ni dulu kita sokong. Bila dia masuk UMNO, kita lawan. Saya di antara orang yang paling kuat melawan Izam. Dulu zaman Izam masuk UMNO masa tu, tidak ada lagi WhatsApp, tidak ada Facebook, ya, yang ada blog. Saya buat blog saya lama. Ya, kalau tuan tengok blog saya, Wan Fazlin blog
Blogspot. Ya, lama sebelum media sosial lagi. Ya. Dan masa tu saya berbalah dengan Izam. Di mana? Bukan di Facebook. Facebook tak wujud. Bukan WhatsApp. WhatsApp pun tak wujud ketika itu. Saya berbalah melalui email. Bayangkanlah. Saya berbalah, berhujah dengan Izam ni melalui email. Tak percaya siapa yang kenal Izam boleh tanya Izam. Ya, tanya Izam. Saya pernah email dengan dia. Berbalah. Masa Izam keluar dari parti. Ya. Tapi bila dia balik kepada kita, saya bukan mudah nak terima. Saya tak mudah nak terima Izam ketika itu. Tapi bila saya melihat bahawa dia muncul masa bila? Dia muncul bersama kita masa bila? Ya, apabila Mahathir telah mula menunjukkan pengkhianatan kepada Anwar, masa itulah Izam muncul. Ya. Sebelum itu saya dah lihat, ya, waktu beliau jadi pengarah komunikasi di Kementerian Kewangan. Ketika itu Najib menjadi Perdana Menteri. Izam bekerja di pejabat sebelah Najib sebagai pegawai komunikasi Kementerian Kewangan. Berada di lubuk duit bersama dengan Najib. Tapi apa Izam buat? Apabila isu skandal 1MDB ni meletup, dia didedahkan. Dan Izam berada di situ, dia lebih hampir dan dia lebih tahu tentang skandal 1MDB, maka beliau meletakkan jawatan. Sedangkan ketika itu beliau ada 2 tahun lagi kontrak sebagai pengarah komunikasi di Kementerian Kewangan. Gajinya dia kata tak kurang dengan gaji menteri. Di situ. Berada di sebelah Najib. Kalau beliau nak senang, kalau beliau nak mewah, nak projek, ya, berada di sebelah Najib. Sebagai pegawai komunikasi, boleh ampuh saja Najib. Boleh minta saja dengan Rosmah. Kalau nak jadi jutawan, nak hidup senang. Tapi beliau letak jawatan. Bukan sekadar letak jawatan. Selepas beliau letak jawatan, walaupun kontraknya ada 2 tahun, beliau saman pula Najib atas kes 1MDB. Dia saman Najib masa bila? Bukan waktu sekarang Najib dah tak ada kuasa. Dia saman Najib waktu Najib ada kuasa. Ingat mudah ke? Ingat ada sebarang orang ke yang berani saman Perdana Menteri? Yang pegang semua jentera kerajaan, polis, hakim dan sebagainya. Seorang Perdana Menteri. Tapi Izam saman Najib ketika Najib jadi Perdana Menteri. Ya? Waktu tu Izam belum lagi pro dengan PH, tapi dia tunjukkan tindakan peribadi dia ketika itu. Ya? Menyaman Najib Tun Razak. Bila kita perintah, Izam banyak habiskan masanya di Indonesia. Bila kita jadi kerajaan, dia tak sibuk-sibuk nak jadi menteri, dia tak sibuk-sibuk nak ampuh Mahathir. Padahal kalau dia nak jadi, dia boleh ampuh saja Mahathir. Mahathir menjadi Perdana Menteri, mungkin dia boleh jadi senator balik. Mungkin dia boleh jadi JLC dan sebagainya. Tidak, dia pergi ke Indonesia. Bila dia balik muncul, bila dia nampak Mahathir sudah mula, ya, mainan Mahathir ini sudah mula seperti nak mengkhianati perjuangan reformasi. Bila Mahathir dalam program maruah rakyat, Melayu bermaruah. Maruah Melayu ke Melayu bermaruah. Macam itulah dalam program tu, bersama dengan UMNO, bersama dengan PAS, ya, Mahathir anjur dalam himpunan tu, tetapi Anwar tidak dijemput. Ya, Mahathir ada, pemimpin UMNO ada, PAS ada, berkumpul dalam satu dewan, maruah Melayu, konon-kononnya pertahankan Melayu, tapi nama Anwar tak sebut. Ya, sedangkan Anwar juga adalah orang Melayu. Anwar adalah presiden parti. Kenapa Anwar tidak dijemput? Bermakna ada agenda Mahathir bersama UMNO, PAS untuk memperkuatkan diri dia. Di situ Izam dah tegur. Ya, kalau tuan-tuan cek balik dan Google balik, tengok balik YouTube, di situ mula Izam menegur. Ya, Izam mula sanksi dengan Mahathir Mohamad. Ini adalah satu tipu daya Mahathir untuk mengagalkan reformasi yang ingin dibawa oleh Anwar Ibrahim. Ketika itulah Izam mula bercakap tentang Mahathir Mohamad. Ya. Kalau Izam ini muncul di saat Anwar jadi Perdana Menteri, saya pun tak sokong Izam. Sebab mesti saya akan kata, masa dulu kamu lawan Anwar. Bila Anwar jadi PM, kamu ampuh. Tapi tidak. Ya, dia wujud ketika Anwar tengah susah. Bukan ketika Anwar tengah senang. Izam muncul bukan ketika Anwar berada di Putrajaya. Izam muncul ketika Mahathir sedang mengkhianati Anwar Ibrahim. Izam muncul dalam keadaan Anwar tidak ada apa jawatan. Semua ahli parlimen saja. Kalau Izam nak cari makan, berapa dia sokong Anwar? Lebih baik dia ampuh Mahathir pula. Mungkin dapat jadi senator. Kalau Izam attack lagi Anwar, lagi tinggi dia. Macam Zahid Ma'arif jadi setiausaha politik. Boleh saja Izam ikut Zahid Ma'arif bersama dengan kawan lama dia dulu.
dulu tubuh tibai semacam kan. Dia boleh bersama dengan Zahid kalau nak cik makan. Tapi Izam tak berbuat demikian. Dia mempertahankan Anwar. Dalam keadaan pimpinan lain dah tarik handbrake. Apa ramai pimpinan yang berjelajah ketika itu. Nak mempertahankan Anwar Ibrahim. Tak ada. Semuanya duduk rumah berdoa. Ya, supaya Anwar menjadi Perdana Menteri. Ya, supaya Anwar dapat bawa SD. Berdoa agar Anwar dapat jadi menteri. Mengharapkan bulan jatuh ke riba. Tapi yang bergerak ketika itu adalah kumpulan daripada yang dibawa oleh Izam. Ya. Apabila saya melihat macam tu, saya merasa simpati dengan perjuangan seperti ini. Ya, Izam mungkin ada melakukan kesalahan waktu beliau keluar daripada keadilan masuk UMNO. Apabila masuk UMNO, sudah pastilah UMNO dan keadilan ini parti yang berseteru. Bila parti yang bertentangan, berseteru, sudah pastilah ada keluar kata-kata yang tak patutnya keluar. Pasal parti yang berbeza. Macam PAS dengan UMNO lah. Bila dah berseteru, keluarlah kafir mengkafir. Sembelih orang ni tak boleh makan sembelih orang. Ini parti yang berbeza. Akan keluar. Walaupun kadang keluar perkataan yang melampau. Tapi apa sekarang yang berlaku? PAS dengan UMNO. Ya? Mana isu kafir mengkafir? Lagi dahsyat PAS dengan UMNO dulu. Bukan sekat kafir mengkafir. Sampai ada yang mati. Mati tak ada mandi, tak ada sekapan, tak ada semayang kan? Ya? Bukan sikit-sikit. Melibatkan akidah. Lebih hebat. Jadi bila Izam keluar bersama dengan UMNO, sudah tentulah berlaku pertentangan dua parti. Dan bila berlaku pertentangan, sudah pastilah akan berlaku macam-macam lah. Masing-masing nak menegakkan parti masing-masing. Kalau kita nak lihat sejarah yang lalu, untuk menidakkan apa yang dibuat, kebaikan yang dibuat sekarang ini, sampai bila pun kita tidak akan melakukan kebaikan. Ya? Kalau kita lihat sejarah Nabi sendiri pun, ya, Khalifah Sayyidina Umar, sebelum dia bersama dengan Nabi, siapa tak kenal Sayyidina Umar? Bukan setakat dia maki hamun Nabi. Bahkan sampai ke peringkat nak bunuh Nabi. Tapi bila Allah beri hidayah kepada Sayyidina Umar, bersama dengan Nabi, tidak pernah sekalipun para sahabat atau Nabi mengungkit-ungkit kembali sejarah silam Sayyidina Umar. Ya? Sebab Allah melihat kita bukan daripada awal dulu, tapi Allah melihat kita daripada akhir penghujung kita. Ya? Ini dia. Jadi kalau kita nak ungkit semua, Anwar, kenapa Izam tidak boleh, kenapa Izam ni kita kena tolak kalau dia tak minta maaf dengan Anwar Ibrahim. Siapa kamu nak menilaikan kesalahan peribadi orang lain kepada orang lain? Ya, kesalahan peribadi dia. Sedangkan kita tahu, dia berdulu lagi. Bukan setakat Izam, Mahathir pun, Anwar selalu sebut, sesiapa pun yang ada masalah dengan saya, salah peribadi dengan saya, dah lama saya maafkan. Ini Anwar sebut, tuan-tuan boleh buka dalam Google. Dalam banyak pidatonya dia sebut. Sesiapa pun yang melakukan kesalahan kepada saya peribadi, saya dah lama maafkan. Ya? Bukan setakat Izam, Mahathir pun. Tetapi Anwar kata, kesalahan kamu melibatkan harta rakyat, wang rakyat, saya serahkan kepada rakyat untuk menentukan. Saya tidak ada hak untuk mengampun mana-mana kesalahan kamu yang menyelewengkan hak, ya, dan juga harta rakyat. Merompak hak dan harta rakyat. Bukan tugas saya untuk mengampunkan. Tapi kesalahan kamu dengan saya peribadi saya, dah lama saya maafkan. Ini yang keluar daripada mulut Anwar Ibrahim. Yang kita duk jadi sibuk sangat, kenapa tak minta maaf? Kita terima Mahathir dulu. Mahathir tak pernah minta maaf dengan Anwar Ibrahim pun. Saya pernah dengar Mahathir minta maaf dengan Anwar Ibrahim? Tak ada. Tak pernah dengar. Ucap terima kasih adalah, saya ucap terima kasih kepada Anwar Ibrahim dan keluarga kerana terima saya jadi Perdana Menteri. Ucap terima kasih. Mahathir tak pernah minta maaf pun dengan Anwar. Tapi kita angkat juga. Kerana kita tak mahu cerita hak lama lepas. Yang penting depan kita ni. Ya, masalah depan kita sekarang ni. Kalau nak fikir minta maaf, Mak Sabu pun apa yang tak sebut dengan Anwar Ibrahim dulu. Pernah kita nak pertikaikan Mak Sabu? Ya? Masa dalam pertentangan politik yang berbeza, tentulah ada perkataan-perkataan yang kadang keterlaluan. Anwar juga pernah mengeluarkan kata-kata keterlaluan kepada PAS. Sebab tu Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri. Itu kita kena akui. Ya? Mak Sabu, ketika berada dalam PAS, Anwar dalam UMNO, apa yang Mak Sabu tersebut? Pernah kita menuntut Mak Sabu minta maaf dengan Anwar? Ataupun Anwar kena minta maaf dengan PAS? Tak ada. Ya? Bila tiba Izam, Izam kena minta maaf, tak syarat ni. Orang tu kalau dia dah rasa perlu menyokong Anwar dan dia rasa pernah, ya, menghampakan kita, dia keluar Parti Keadilan,
dia merasakan dia pernah mengecewakan kita dalam keadilan. Bila dia keluar, cara terbaik untuk dia tebus apa yang dia rasa bersalah tu, dengan cara dia harus membantu kita. Ya? Dengan cara dia harus memperkuatkan kita. Kalau dulu dia yang lawan Anwar Ibrahim, ya, untuk tebus kembali, dia terpaksa angkat Anwar Ibrahim. Ya? Macam kita lah, kalau kita ada bersalah dengan jiran kita, dan kita mungkin rasa malu, Allah nak minta maaf, nak jumpa. Salah satu cara kita nak tunjuk bahawa keinsafan ada pada kita, apabila jiran kita ada masalah, kita bantu. Ha? Kita bantu. Cara kita nak tunjukkan bahawa kita ni orang yang boleh menerima musuh kita dahulu. Apa masalah? Yang kita sibuk-sibuk, oh kenapa tak minta maaf, kenapa tak minta maaf, kenapa tak minta maaf. Ini peribadi, hanya dia dengan Anwar Ibrahim. Dan dia dengan Allah. Takkan dia nak minta maaf, ataupun cara Anwar maaf pun nak heboh satu Malaysia. Biar kita semua tengok, ada akad dia minta maaf. Kenapa begitu sekali? Kenapa dengan Mahathir tu tak buat macam tu? Dengan mudah kita terima Mahathir. Ini sebenarnya adalah alasan untuk kita menolak orang lain yang ingin menyelaksanakan atau memperjuangkan apa yang diperjuangkan Anwar Ibrahim. Ya. Bagi saya mudah, bukan saja Izam, sesiapa pun yang bawa agenda reformasi, yang sekarang ini saya tidak lihat dah sejarah dalam masa silam. Kalau kita nak baca sejarah orang, maka kita tak akan dapat maju ke depan. Kalau kita nak berjuang, ada sikit-sikit masalah, remeh-temeh ni pun kita nak hiraukan. Dalam perjuangan ini, ibarat kita dalam perjalanan. Dalam perjalanan adalah sikit sebanyak kemuncup-kemuncup di perjalanan yang akan mengganggu perjalanan kita, yang melekat kat seluar kita. Kalau kita asyik berhenti buang penguncup jalan, maka sampai bila pun kita tak akan sampai ke depan. Kita akan dilekakan dengan asyik berhenti cabut penguncup. Maka sebab itu saya katakan, berpedulikanlah penguncup-penguncup yang ada di kaki seluar, teruskan perjalanan, istiqamah perjalanan, pedulikan apa yang mengganggu kita, penguncup-penguncup di seluar ni, dan jangan toleh ke belakang lagi, terus ke depan. Selagi dia benar, kita sokong. Kalau dia tidak benar, dia khianat, kita lawan. Itu saja mudah. Daripada kita nak telek nasib orang, nak selam hati orang, macam siapa kita nak selam hati orang lain? Diri kita sendiri, isteri kita sendiri, anak kita sendiri. Kita tak boleh ada jaminan pun. Sedangkan anak darah daging kita, berada dalam rumah kita 24 jam. Kita yang asuh. Tapi apa jaminan anak itu tidak akan derhaka kepada kita? Banyak anak-anak yang derhaka kepada mak ayah, yang bunuh mak ayah sendiri pun ada. Sebab kita tidak tahu. Sebab tugas kita adalah memberikan pendidikan, asuhan, dan kita lihat zahirnya. Macam itulah sekarang kita memberi kesokongan kepada mana-mana pihak yang nak buat reformasi. Kita lihat zahirnya. Kita tak boleh nak selam dalam hati dia. Adakah nawaitu dia untuk dapat kedudukan, jawatan? Adakah Izam dengan tidak ada partinya sekarang ini bercita-cita menjadi Presiden Keadilan? Ahli pun tak terima lagi ni. Macam mana kita nak kata, oh Izam ni bersama dengan Keadilan, ini nak jawatan lah ni. Ahli pun belum. Macam mana kita nak syak dia, nak jadi timbalan Presiden, naik Presiden. Ahli pun tak lagi. Di mana asasnya kita nak buat tuduhan demikian? Kalau dia ahli sekalipun, tak boleh kita kata dia ni bekerja kerana nak jadi ketua cabang, nak jadi naik Presiden. Dalam keadilan, kalau kamu hebat macam mana pun, kalau kamu tidak dipilih oleh ahli, kamu tak akan jadi pemimpin. Sebab nak jadi pemimpin, ketua cabang, undi daripada ahli. Undi daripada ahli. Kalau Izam ni ahli, dan dia buat kerja dengan betul, dan orang yakin dengan dia, apa masalah jadi pemimpin? Kalau ahli yang angkat. Bukan kerana kehebatan dia, ahli sendiri yang angkat dia. Apa masalah dia? Sekarang ni dia bukan ahli. Dia buat kerja pun tidak ada dana daripada parti. Dia pun bukan ahli. Dia hanya dapat sokongan daripada ramai daripada ahli di parti. Apa masalah dia? Kalau kita, kecualilah kalau kita ada niat tak baik, kita rasa macam terjejas. Bila kita melihat keadilan ni dah banyak jawatan yang kosong. Timbalan Presiden kosong, naik Presiden lagi Xavier dah keluar, ada kosong. Nur Izzah pun tak jawatan, ada kosong. Ni ada boleh, ada can kita isi. Kalau Izam masuk dalam keadilan, nanti Izam akan isi tempat ni. Kalau kita ada sifat itu, maka janganlah persalahkan Izam.
salahkan diri kita, ya. Kita ada sikit sifat iri hati, cemburu, dengki dan sebagainya, ya. Jadi kita sebagai penyokong di sini janganlah kita terpengaruh dengan bisikan-bisikan sedemikian rupa, ya. Yakinlah kalau Izam betul, maka kita akan sokong. Kalau Izam juga tak betul macam Mahathir, kita akan lawan. Kalau Mahathir yang sehebat itu pun, kita tidak ada masalah untuk menentang, ya, untuk kita lawan siapa Izam, ya. Tetapi jangan sama sekali menghukum, ya, apabila dalam keadaan beliau bawa kita dalam satu gerakan di dalam keadaan di banyak pimpinan yang tidak bergerak, ya. Yang jadi ahli parlimen, yang pegang jawatan dalam parti, mereka dapat gaji parlimen, dapat allowance ahli parlimen, mereka ada pencen ahli parlimen, ya, pun, ya, masih duduk saja, duduk diam, ya, tak nak bergerak, ya. Jadi apa masalahnya kalau ada pihak lain yang bukan wakil rakyat pun, bukan ahli parti pun, tapi bergerak senada dengan kita, iaitu untuk bawa agenda reformasi, ya. Kalau kita tak suka Mahathir, Izam tidak suka Mahathir. Kalau kita tak suka kartel, Izam juga tak suka kartel. Kalau kita mahu Anwar jadi Perdana Menteri, Izam juga mahu Anwar jadi menteri. Apa yang beza kita dengan Izam? Bezanya kita ada ahli keadilan, Izam tidak ada ahli keadilan. Patutnya kita simpati dengan beliau, ya. Tetapi janganlah sampai peringkat usahakan simpati, kita tanamkan rasa kebencian di kalangan orang lain supaya kita nak menghina, ya, orang yang ingin membantu perjuangan kita, ya, dengan cara kita ungkit kembali sejarah silam beliau yang lalu, ya. Jangan kita ingat kita ini tidak ada sejarah, kita juga ada sejarah kita, ya. Setiap orang ada sejarah-sejarah, bukan semua sejarah kita baik, banyak sejarah kita tak baik. Mulut kita sama juga macam mulut orang lain, tak semua keluar dari mulut kita benda-benda yang baik. Ada kadang-kadang keluar dari mulut kita benda yang tak baik yang tanpa kita sedari. Ya, kadang-kadang kita keluar benda yang tak baik, tak pernah pun kita minta maaf dengan orang tu, ya. Tapi kita nampak orang lain, kita pun minta tuntut maaf dan sebagainya. Inilah sepatutnya harus kita hati-hati, ya, dan harus kita pegang, ya. Sebab tu bagi saya tidak ada kepentingan apapun saya menyokong Izam, ya. Bukan makna bila saya sokong Izam, saya tidak menyokong orang lain, tak ada, ya. Saya sama, ya, bagi orang yang lain yang boleh buat kerja, yang ada idea, yang patut saya puji, yang patut saya sanggung, yang patut saya lawan, saya akan lawan. Okey, sekian dulu guna sigaran. Okey, cukup sampai sini dulu, InsyaAllah, ya. Daripada Normal Ahmad Johari, terima kasih Fauzi, penjelasan yang baik, teruskan berjuang, InsyaAllah. Okey. Dalam perkara ini masih dapat punah siap berjiwa kartel yang melinggi Datuk Seri Ibrahim, ya. Mereka mungkin takut dengan dalam Izam. Okey, seperti mana Izam baru keluar kenyataan baru ni. Hari ni saya baca Datuk Izam keluar bahawa beliau meminta supaya terutamanya, ya, kepada ahli-ahli gerak supaya tidak lagi menimbulkan isu beliau dalam keadilan. Kerana bagi beliau itu perkara yang paling remeh sekarang ini. Kerana dulu beliau masuk keadilan sebab apa? Bukan kerana apa? Kerana desakan. Ya, ketika beliau menghantar borang keadilan itu kerana desakan daripada ahli-ahli keadilan sendiri. Sebab bila beliau berceramah, beliau selalu menyeru orang masuk keadilan. Jadi adalah di kalangan ramai kata kalau nak seru kami masuk keadilan, Datuk pun tak masuk. Ya. Jadi kalau Datuk ajak kami menyokong keadilan, Datuk sendiri pun tak masuk keadilan, seolah-olah Datuk macam tidak yakin dengan parti keadilan. Macam orang jual ubat lah kan. Dia jual ubat, ubat kurus badan. Tapi dia badan besar. Dia tak makan ubat tu. Tapi dia jual ubat kurus badan. Badan dia besar. Dan bila tanya, tak makan pun. Macam mana orang nak beli ubat dia? Ya, macam Izam lah. Dia kempen mana-mana supaya menyokong Anwar Ibrahim. Sokong reformasi yang dia bawa oleh keadilan. Sokong Anwar Ibrahim. Tapi dia tidak menyertai keadilan. Jadi orang petikai kan. Jadi akhirnya Izam hantar borang. Itu yang sebenarnya dia hantar borang. Bukan dia hantar borang tergila-gila nak jadi timbalan presiden dan presiden. Ya. Dan hari ini dia disebut bahawa dia hantar borang tu pun sebab masa tu kartel ada lagi. Bermahajal dalam keadilan. Dia minta borang supaya dia lebih mudah berada dalam parti untuk menentang kartel. Sekarang ni kartel dah tak ada. Kartel kebanyakannya kalau ada pun saki-baki lah. Ya. Yang bapa-bapa kartel semua dah dipecat. Ada yang dah keluar. Jadi kata dia tidak lagi menjadi satu keperluan besar untuk menilai kemasukan di dalam parti keadilan. Ya. Itu kata Izam lah. Bagi saya penting, ya, dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan Anwar Ibrahim ditekan daripada dalam parti, dalam Pakatan Harapan dan di luar parti, ya, dalam keadaan pimpinan-pimpinan banyak yang masih lena,
ya, dalam pimpinan yang banyak lagi tak mau bergerak, malas bergerak, berat punggung nak bergerak, ya. Jadi ada keperluannya, ya, kita hargailah usaha Izam. Apa salahnya kita ambil, ya, kita terima keanggotaannya. Bukan kita nak letak Izam sebagai presiden, bukan kita nak letak Izam sebagai timbalan, bukan kita nak letak Izam sebagai naib, sebagai ahli biasa pun tak apalah. Sekurang-kurangnya untuk menyemarakkan semangatnya berjuang dalam parti yang beliau sertai semula, ya, dan menyemarakkan lagi sokongan ahli-ahli di bawah, menandakan parti ini, Parti Keadilan adalah parti reformasi, parti yang memberikan keadilan yang sebenar-benarnya, ya, kepada orang-orang yang sebenar-benarnya. Jadi kita tak mahu jadi parti yang dikatakan reformasi, parti keadilan, tapi kita sendiri tidak berlaku adil kepada pejuang-pejuang yang banyak korbankan wang, masa, tenaga, ya, dan juga kekuatan, ya, dan semangatnya untuk membantu parti. Jadi inilah yang saya harapkan, ya. Dan bagi Izam, pada beliau tidak ada masalah lagi, ya. Beliau tak terima parti pun tak apa. Yang penting beliau nak laksanakan agenda reformasi. Yang penting beliau mahu melihat Anwar jadi Perdana Menteri. Tapi bagi kita, ya, di bawah ini, parti harus memikirkan semula, menimbangkan semula, dan jangan dengar satu dua suara, ya, sama ada di keliling presiden yang cuba untuk menghalang kemasukan Izam. Ya, kalau mereka menghalang, kena tanya mereka sebab apa mereka menghalang. Ya, sebab apa mereka menghalang? Apa sangat yang ditakut sangat Izam masuk? Ya, apakah kamu tidak pernah bertempur dengan Izam sebelum ini? Apakah kamu tidak pernah bertempur dengan Mahathir sebelum ini? Apa masalah? Ya, kalau kamu nak selam hati Izam, ya, kalau kamu ada ilmu, ya, seperti Nabi dulu, ya, boleh baca setiap apa yang ada dalam hati setiap orang, wallahu alam lah, kan. Tetapi apa yang kita diajar dalam agama kita, ya, lihatlah kepada zahirnya dan istiqamahnya, ya. Macam saya kata tadi, saya pun menilai bukan mudah, ya, untuk menilai, menerima Izam. Saya lihat sejarah dia sejak bila dia menentang Najib, ya. Kenapa dia menentang Najib, dan sejak bila dia menyokong Anwar kembali, dan kenapa dia menyokong Anwar kembali. Ini saya nilaikan, barulah saya buat keputusan mengapa saya perlu harus membantu Izam, ya. Walaupun saya pemimpin kecil, saya bukan orang ada nama, saya ada orang biasa di bawah, ya. Tetapi kalau dah sedikit daripada saya dapat membantu Izam, sekurang-kurangnya sedikit bebanan, ya, taklah beliau tanggung seorang diri. Ramai rakan-rakannya, ya, seperti di Kedah, di Selangor yang yang sekarang ini membantu, ya, dalam keadaan dana tak ada apa pun, ya, sekadar yang kita ada, tak ada duit, kita bantu dengan tenaga. Ya, kalau tidak ada, kurang tenaga, kita bantulah dengan idea penulisan dan sebagainya, ya. Yang penting apa yang beliau lakukan itu sejajar, ya, selaras dengan apa yang kita mahukan, ya. Seperti mana yang saya sebut tadi, kalau kita tak suka kepada Mahathir, ya, perjuangan Izam ni juga adalah menentang pengkhianatan Mahathir. Kalau kita nak Anwar jadi Perdana Menteri akan datang ini memimpin reformasi, perjuangan Izam juga mahu Anwar jadi Perdana Menteri dan memperjuangkan reformasi, ya. Kalau kita tak mahu kata pengkhianat itu berada dalam parti, ya, merosakkan kita, maka perjuangan Gerak 98 juga adalah menentang kartel-kartel ini, ya. Itu yang saya rasakan satu prinsip perjuangan yang sama dengan kita. Cuma bezanya kita ahli keadilan, Izam bukan ahli keadilan. Dan saya harap, ya, beliau akhirnya dipertimbangkan oleh parti, ya, untuk menerima kemasukannya. Kalau saya percaya Izam tidak akan kecewa, tapi saya bimbang kalau penyokong-penyokong yang sentiasa bersama dengan beliau, ya, yang sentiasa bersusah payah ke hulu hilir sampai ke Langkawi, jauh sana, ya, bergerak bersama dengan Izam, ya, mengeluarkan belanja sendiri. Saya bimbang penyokong-penyokong ini akan rasa kecewa dan juga akan rasa lemah semangat, ya. Bagi Izam, saya yakin beliau dah diuji sebelum ini, ya. Beliau pun anak murid kepada Anwar Ibrahim juga dulu. Jadi beliau tidak ada masalah, ya. Tapi saya bimbang akan terhakisnya, ya, keyakinan penyokong-penyokong bukan kepada Izam, tapi kepada kepimpinan parti yang tidak memberikan, ya, penghargaan atau pandangan sikit pun kepada gerakan-gerakan yang dibawa oleh Izam. Bukan saja Izam, sebarang gerakan, Hotel Reformasi, ya, Reformasi Pro 98 yang baru ini mengadakan program sekali dengan Gerak 98, ya, gabungan dua NGO reformasi ini, Gerak 98 dan juga Reformasi 98,
digabungkan, ya. Jadi orang inilah sepatutnya parti pandang, ya, bukan untuk nak berikan jawatan dan sebagainya. Sekurang-kurangnya adalah sikit penghargaan daripada parti. Okey, cukup sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa isu yang mungkin isu-isu lain. Tapi sekali lagi saya nak ingatkan, ya, isu pokoknya bahawa tolong ingatkan rakan-rakan kita, ya. Tolong ingatkan rakan-rakan kita dalam setiap cabang keadilan supaya jangan lupa bawa usul supaya menolak kerjasama dengan Mahathir Mohamad, ya. Di sini saya nak menjadi penghasut lah, ya, supaya kita menolak Mahathir Mohamad. Ini penting, ya, untuk nyatakan suara kita. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.